Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Allah izin terputus tak tahu sebab apa, tiba-tiba je putus. Mudah-mudahan lepas ni tak putus lah, insyaAllah. Baik, jadi pada hari ini insyaAllah kita nak berbincang berkenaan dengan salah satu perkara yang penting di dalam perjalanan hidup kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada hari ini kita melihat dia ada dua proses yang besar dari sudut menuju kepada Allah ini. Yang kita nak tengok adalah proses yang disebut taraki. Taraki ini ataupun disebut proses daripada bawah ke atas, iaitu daripada seorang hamba untuk meningkatkan dirinya menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan proses ini adalah merupakan perjalanan hati untuk kita membina kekuatan, sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa hati itu kalau dia baik, baiklah semuanya, kalau dia rosak, rosaklah semuanya. Ala fil jasadi mudghah iza salahat salahat jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Jadi sebenarnya kalau kita tengok hakikat kita, hakikat perjalanan kita ialah perjalanan hati. Tapi hati itu pula sebenarnya yang sebahagian daripada roh. Roh ni adalah yang besar, yang macam badan je lah, tubuh dia. Hati ni merupakan jantung dia, lebih kurang gitulah. Kalau kita bayangkan fizikal, badan dan juga jantung, tubuh badan. Jadi kita ingin melihat kepada sejauh mana perjalanan kita untuk menuju kepada Allah. Bagaimana yang telah kita ketahui, sekiranya hati kita tidak kuat, maka hati kita akan kalah. Kalah hati kita, maka kalahlah yang lain-lain. Lain-lain kalah. Tak payahlah nak sebut kita kuat dari sudut ramai orang ke, pengaruh ramai ke apa kan. Ataupun kita banyak harta ke, kita banyak teknologi ke, macam-macam lah kita hebat tadi. Tapi kalau hati kita rosak, hati kita kalah, kalahlah. Kalah. Jadi kita nak melihat kekuatan hati. Kerana kekuatan hati itulah mulanya perubahan. Dan kekuatan hati itulah mulanya perkara yang menjadikan kita dapat menang. Jadi hakikat tajdid amal akhir zaman, hakikat tajdid akhir zaman bukanlah dia bermula daripada himpunan ramai orang beriman, orang Islam ramai berkumpul demonstrasi, menghalang nak menghalang Israel sebagainya. Itu bukan hakikat bermulanya tajdid. Hakikat bermulanya tajdid ialah apabila hati-hati yang beriman itu, jiwa yang beriman itu, dia berada dalam keadaan dalam keadaan hidup dan sihat. Di mana hati itu akan dikumpulkan, dan daripada hati yang dikumpulkan itulah akan menjadi permulaan kepada ubudiyah kepada Allah. Dan kemuncak ubudiyah itu, kemuncak ibadah itu ialah kita akan berhadapan dengan perjuangan. Kemuncak perjuangan ialah bila boleh berkorban pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jihad itu merupakan satu yang akan lahir daripada hati yang bersih. Hati yang bersih je boleh berjihad. Tetapi hati yang bersih yang macam mana? Hati yang bersih yang ada kefahaman. Kalau hati tak faham, dia bersih pun dia akan ikut sistem. Ikut sistem. Ya, sebab itulah apabila kita menyebut tentang hati, hati mesti bersama dengan kefahaman yang benar. Kefahaman ni nombor satu lah. Apa kefahaman nombor satu ni? Nombor satu, Islam tu suatu yang bersifat syumul, menyeluruh. Kalau kita berpuas hati dengan Islam setakat semayang, puasa, ataupun melakukan kerja-kerja ibadah khusus, maka sebenarnya kita ni tak faham lagi lah Islam tadi. Ataupun mungkin kita ingat kita dah maksima dah, tapi tak maksima. Dia akan bersama dengan arus. Dan Islam itu bermula daripada akidah dan iman, kemudian dia berakhir dengan terbentuknya khilafah. Maknanya ibadah melahirkan khilafah. Inilah fungsi pertama. Sebab tu hati yang ada kefahaman, maka hati itu akan bergerak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu kita pada hari ini di zaman di akhir-akhir tahun-tahun 100 tahun ni,
ataupun dah mau masuk 1 tahun dah pun sebenarnya. Kan? Dari sudut Masihnya, mungkin dari sudut Hijrinya pun dah dekat masuk dah lebih kurang itulah. Jadi kita berada dalam suasana yang mana kebangkitan akan berlaku. Maka sekiranya kebangkitan yang berlaku itu tidak dengan persiapan hati yang betul, maka pada masa itu bangkit Islam, kita tertinggal. Kita ingat kita dah Islam dah beriman dah beramal dah. Kita ingat kita dah banyak dah ibadah, pergi umrah, pergi haji, buat macam-macam perkara yang berkaitan dengan Islam tadi. Tiba-tiba oleh kerana hati yang tidak diproses dengan betul, kan kita menjadi berbelah bagi. Orang hari ni cakap nak tunggu Imam Mahdi kan. Tiba-tiba bila Imam Mahdi datang, hati tu rasa tak nak ikut pula, berat kan. Kenapa? Sebab Imam Mahdi ni tak popular. Kalau ikut hari ni, orang nak yang popular. Sebab tu dia mengundi nak kena menang dengan undi kan, yang popular. Kalau kata dia kalah pun, dia kata dia buat research pula, kajian pula, dia kata walaupun kami kalah, tapi kami paling popular. Gitu kan. Jadi kalah pun dia nak popular juga kan. Jadi pada hari ini kita lihat, bila sampai pada waktunya, kemungkinan kita akan berhadapan dengan satu fenomena dialima, di mana masa tu nak pilih yang al-haq, dia jadi gharib, dia jadi satu yang asing kan, satu yang asing. Bagaimana digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bada'ul islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Jadi bermula Islam dalam keadaan dagang ganjil asing, kemudian Islam akan kembali dagang, kembali asing, kembali ganjil. Maka di sini Nabi gambarkan fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang yang ganjil tadi, yang dagang tadi, yang asing tadi. Dia sebut sini orang yang mengikut mereka yang benar-benar mendapat hidayah Allah, Al-Mahdiin itu bukanlah orang yang majoriti. Dia bukan orang majoriti. Dia bukan orang yang mengikut arus, tapi orang yang membentuk arus baru. Orang yang membentuk sesuatu yang baru kepada dunia. Sebab tu pada masa itu sekiranya kefahaman kita tak betul, maknanya tidak mempunyai kefahaman yang benar, yang sahih, dan juga hati kita tidak diproses sehingga hati kita benar-benar hidup sehat dan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita bimbang. Al-Mahdi datang. Saya dengar ada satu viral video tu, seorang ustaz, tak ingat siapa nama ustaz tu. Dia kata daripada kajian orang-orang ulama alim, dia kata Imam Mahdi mungkin tahun ni ke tahun depan. Dia kata. Disebutlah, saya pun tak tahu. Dia tak ada sebut fakta data, tapi cuma dia kata ikut kajian orang-orang tertentu, dia kata. Jadi katalah Allah izin sungguh Imam Mahdi tahun ni tahun depan. Imam Mahdi naik pada masa itu satu dunia yang dikontrol oleh Mulkan Jabarian ini, suasana jahiliah ini, mereka akan menolak Imam Mahdi. Dia akan tolak Imam Mahdi. Dia akan nampak Imam Mahdi ni macam sesat lah dan sebagainya. Dan di sinilah kita lihat di manakah kekuatan seseorang itu untuk nak tengok kebenaran, nak menilai kebenaran. Sebab lahiriah semua kan tak sokong, tak bersama. Lahiriah semua tak bersama. Jadi basirah sahaja, yang ada di batin saja, di dalam saja boleh bersama. Ini satu perkara yang kita ingin faham. Sebab itulah salah satu perkara yang kita nak faham, bagaimana Allah gambarkan kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Jadi setiap daripada kamu itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, hatinya bersih. Hatinya bersih. Jadi sebab itulah kita lihat hari ini, kita nak kena tengok balik bagaimana cara, bagaimana perkara yang perlu kita lihat. Jadi salah satu proses yang kita digambarkan oleh beberapa ulama muhakkikin disebut sebagai taraki. Proses taraki ini ialah bermula daripada kita, daripada jiwa kita, hati kita, roh kita, untuk kita meningkat menjadi al-insan al-kamil. Jadi kita kena menuju kepada al-insan al-kamil. Kalau kita tidak menuju kepada al-insan al-kamil, maka macam mana kita nak menjadi pejuang kepada Islam, pejuang kepada iman. Jadi ini yang kita nak kena tengoklah. Jadi sebagai mukadimahnya kita nak sebut kat sini bahawa kita ingin melihat jalan pulang kepada Allah ataupun jalan menuju kepada Allah Subhanahu
wa taala. Dan jalan menuju kepada Allah ini ialah menuju kepada tahap seorang manusia yang sempurna, al-insan al-kamil. Sebenarnya insan kamil inilah bukanlah kita kata insan yang sempurna ni tidak boleh dicapai. Insya-Allah boleh dicapai dengan keadaan-keadaan tertentu. Tapi kita kena melihat apa yang ada dalam diri kita ni. Sebenarnya yang membezakan seseorang dengan seseorang itu dalam proses menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah dalam beberapa tingkatan darajat mereka itu. Maka kita lihat kenapa hari ini manusia sentiasa terhalang daripada mendapat peningkatan. Kenapa kita tak boleh meningkat? Salah satunya ialah kita sering terjebak dengan hawa nafsu kita. Jadi hawa nafsu yang ada dalam diri kita ni, kita sentiasa tidak ambil perhatian, sehingga akhirnya kita terjebak dengan hawa nafsu. Kita terjumus dalam maksiat, dosa. Jadi akibat daripada hawa nafsu tadi, maka kita terjerumus dengan dosa, dengan maksiat. Jadi perbuatan dosa inilah sebenarnya yang ditimbulkan oleh keinginan syahwat dengan bisikan-bisikan nafsu, dorongan-dorongan nafsu tadi, manusia menjadi lemah. Manusia menjadi lemah. Jadi manusia lemah kenapa? Kerana mereka tak boleh nak kontrol hawa nafsu dia. Tak boleh nak jaga diri dia. Dan akhirnya mereka akan tewas. Jadi ketewasan kita bermula daripada ketewasan hati. Sebab tu kalau kita kata hari ni, bagaimana orang kata, kan, hari ni ramai orang bunuh diri. Saya hari tu bincang dengan beberapa doktor lah. Doktor bukan Islam, doktor bukan Islam. Adalah beberapa orang doktor, tak payah sebut lah, sebab doktor ni kita nak simpan untuk class action. Class action saman kepada beberapa orang. Jadi, nak sebutkan sini, bila kita bincang-bincang, banyak perkara yang berlaku. Akibat daripada situasi yang berlaku pada hari ini, kita telah mengalami satu suasana di mana di dalam diri manusia itu ramai yang menghadapi masalah, kan, spike protein yang lebih. Spike protein banyak. Macam mana boleh datang spike protein ni? Kita tak nak cerita banyak sangat, sebab nanti kan benda ni jadi isu pula. Dia akan, kita ada benda yang kita nak, ada senjata yang kita simpan sikit lah, peluru-pelurunya tu kan. Jadi nak sebut sini, akibat daripada itu, kita dapati ramai manusia yang ada hari ini begitu emosi. Begitu emosi. Tak boleh kontrol. Kenapa? Kerana anggota tubuh badan dia dah mula sakit. Jantungnya sakit. Kan, dia punya liver sakit. Liver sakit. Ataupun setengah-setengahnya dia punya kidney ada yang peringkat, dia punya pendarahan dalam otak. Ada yang peringkat, macam-macam lah. Sehingga menyebabkan, kita lihat, kematian hari ini, kematian yang luar biasa. Luar daripada kebiasaan. Polis tembak orang, kan? Polis tembak diri sendiri, contohnya. Polis yang terlatih menggunakan senjata, sepatutnya mereka ni kuat emosinya. Tapi dia boleh berlaku begitu. Begitu juga dengan beberapa orang yang lain yang bunuh diri. Yang bunuh diri terjun macam tu je. Kan? Ada yang pula sakit jantung, mati terus. Ada yang kanser, kan? Tiba-tiba tahap 4 terus. Tak ada tanda, tak ada apa, banyaklah. Malahan disebut pula kanser akan menjadi penyakit yang menyebabkan kematian yang paling tinggi. Menteri Kesihatan menyebut dan sebagainya. Jadi banyak penyakit-penyakit, banyak perkara-perkara yang digambarkan sebagai perkara-perkara yang kita luar biasa, luar daripada kebiasaan. Dan di sinilah kita lihat ada banyaklah faktor-faktor yang telah dikaji. Alhamdulillah, pihak-pihak yang berkenaan yang kita kata independen telah mengkaji, dan kita dah dapat agaklah apa sebab-sebabnya, ada saintifik lah, insya-Allah. Tetapi kita melihat apakah akibat daripada penyakit-penyakit berkenaan, jiwa-jiwa tadi diserang. Salah satu tempat yang diserang ialah pineal gland. Pineal gland kat sini, kat dalam ni. Pineal gland. Jadi pineal gland diserang menyebabkan hubungan dia dengan spiritual rosak. Hubungan dengan spiritual rosak. Dan pada masa yang sama, dengan berbagai pengaruh yang ada, menyebabkan hati itu juga menjadi lalai dan leka. Kita boleh, kita kata sembahyang, tapi pada masa yang sama juga, kita boleh jadi orang yang buat maksiat. Padahal sembahyang tu, Allah gambarkan, inna salata tanha anil fahsya' wal munkar. Tapi, masih lagi buat benda-benda macam itu. Baik, sebab itulah kita lihat, itulah masalah hati. Oleh itu, kita perlu merasakan bahawa jangan sampai kita terjebak di dalam syahwat, di dalam bisikan-bisikan nafsu tadi. Oleh itu, untuk kita kembali kepada kita kata
fitrah, kembali kepada darjat insan yang kamil, manusia yang sempurna, bagaimana yang Allah jadikan tadi, maka saya nak mengajak diri saya dan diri sama kita untuk kita membulatkan tekad kita, azam kita, cita-cita kita, sungguh-sungguh kita berusaha mengalahkan nafsu, musuh yang besar dalam jiwa kita ini dengan cara kita bermujahadah. Jadi kita akan tengok ada 7 tahapan-tahapan jiwa untuk kita tengok sebagai ulangan. Jadi yang pertama sekali ialah manusia yang jiwanya, hidupnya dekat dengan maksiat. Jiwanya memang seronok dengan maksiat. Ni kita tengoklah. Maknanya ciri-ciri dia tu, dia seronok dengan maksiat, berbangga dengan maksiat. Kalau dia buat benda yang Allah tak suka tu, dia seronok sangat. Dia suka berbuat dosa, suka melakukan maksiat. Mungkin dia semayang, mungkin dia puasa, mungkin dia melakukan amalan ibadah, tetapi jiwanya suka maksiat. Jadi kita tengok hari ni, kalau ada kecenderungan jiwa yang suka maksiat ini, inilah yang digambarkan sebagai jiwa yang mempunyai nafsu amarah yang berkuasa. Nafsu amarah. Allah gambarkan dalam Al-Quran surah Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Surah Yusuf. Dan aku tidak membebaskan diri aku ni daripada kesalahan, kerana sesungguhnya nafsu yang selalu menyuruh kepada kejahatan. La'ammaratu bisu', nafsu yang sentiasa mengajak kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang telah diberikan rahmat oleh Allah, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi yang pertama ni kalau kita tak proses, kemungkinan dia akan kemungkinan besar lah, no? Kemungkinan besar datang Dajjal, dia akan bersama Dajjal. Datang Imam Mahdi, dia tolak Imam Mahdi. Ni yang pertama. Bukan orang kafir, orang yang tak. Ni orang yang Islam juga. Semayang, puasa, yang kita kata baca Quran. Mungkin dia ada ilmu tentang Islam, tetapi hatinya itu cenderung kepada kejahatan. Hati kita cenderung kepada kejahatan. Ini kita kena tengok ni. Kalau kita duduk dalam tarbiyah, kalau ada sesuatu kecenderungan, maknanya kita rasa puas, rasa seronok dengan sesuatu dosa, maka kita kena hati-hati. Sebab kita bimbang, yang menguasai hidup kita tu masih lagi nafsu amarah. Nafsu amarah. Dan nafsu amarah ni adalah merupakan nafsu yang tercela. Yang tercela. Dan inilah yang kita bimbang. Kita ingat kita dah boleh solat, boleh puasa kan. Contoh kita bagi satu contoh. Ada orang pergi umrah contohnya. Tapi pada masa yang sama, dia tidak boleh nak mengikis kelemahan-kelemahan dia, akhirnya dia bermaksiat pula di sana. Kita pernah dengar seorang yang berjantina laki-laki pergi umrah, jadi perempuan. Pakai telekung. Dia laki-laki, tapi dia pakai telekung. Dan dia tahu dia salah. Dia tahu Allah tak suka tu. Tapi dia boleh buat. Siap bergambar lagi. Kan? Jadi perempuan lah maknanya. Sedangkan laki-laki tu dah jantina yang laki-laki. Dia nak jadi perempuan. Bukan hunsa miskil. Bukan dia orang yang ada 2 jantina. Tak, dia memang 1 jantina je. Kalau nak 2 jantina, dia kena pergi buat pembedahan dekat apa? Dekat apa dipanggil? Thailand, Thailand ataupun Jerman ke mana-mana lah. Jadi dalam keadaan menderaka pada Allah, pergi buat umrah. Ataupun ada juga yang kita tahu, kita pernah dengar, saya pernah tengok lah, kan, seorang wanita, perempuan, dia pergi buat haji, buat umrah. Dia pergi buat umrah, rambutnya pendek sebagainya, buka, tak pakai tudung semua, pakai ihram. Pakai ihram, boleh bayangkan. Perempuan pakai ihram. Ihram laki-laki tu. Bukan ihram perempuan yang pakai telekung tu. Ihram laki-laki. Jadi, dia pergi sana. Kan, dalam keadaan macam itu. Ada juga orang yang lain sempurna sikit. Kan. Dia pergi ke sana, ada macam-macam yang dibuat. Semayang pun tak, contohnya. Semayang dekat, kalau semayang pun jauh-jauh dekat masjid. Dekat masjid pula, dekat hotel duduk.
Contohnya lah. Dan berbagai-bagai lagi lah. Ada yang pergi untuk tujuan melancong pun ada juga. Ada yang macam-macam. Ni kita kata ibadah yang besar sikit lah, yang nampak lah, umrah dan haji. Jadi kita, kenapa perkara itu berlaku? Adakah mereka tidak dapat hidayah Allah, sedangkan mereka telah dipanggil pergi ke Mekah dan Madinah? Mereka dapat sebenarnya hidayah Allah. Cuma nak ikut tak nak ikut dia. Kenapa tak nak ikut? Kerana dalam jiwanya itu ada nafsu amarah. Nafsu yang mengajak kepada kecelaan. Baik. Jadi apakah sifat-sifat nafsu amarah yang kita kena proses? Jadi ada 7 sifat saya nak sebut kat sini. Sebagai asas yang kita kena proses. Kalau sifat ni kita ada, maka kita kena hati-hatilah. Kita bimbang. Kalau kata ustaz tadi tu, kan, Imam Mahdi keluar tahun ni, katalah tahun ni keluar, tahun depan keluar, kan. Kalau ada lagi sifat-sifat ni, maka kita bimbang kita tak bersama dengan Al-Mahdi. Kita rasa kita dah duduk dalam satu kumpulan yang okey, kita rasa kita dah bersama sahabat-sahabat yang okey, tapi rupa-rupanya ada lagi benda. Yang pertama sekali ialah bakhil. Nafsu amarah ini, sifat yang pertama sekali ialah bakhil. Dia berkira dengan dunia dia. Dia berkira. Kalau nak infak tu susah sangat. Infak ni bukan duit aja. Infak ni bukan duit saja. Infak ni maknanya kita mengorbankan apa sahaja yang ada pada kita pada jalan Allah. Contohnya. Jadi bakhil. Bakhil ni maknanya dia susahlah nak tolong orang lagi, susah. Kalau orang apa namanya, orang buat baik pun dia tak suka, kan, bakhil. Jadi kalau ada sifat bakhil pada kita ni, maka itu tanda nafsu amarah menguasai. Tengok balik, kalau ada contohnya nak keluar susah, nak tolong orang susah. Kalau kita mudah nak tolong orang, bakhil daripada bakhil, bebas bakhil, alhamdulillah. Maknanya kita dah lepas satu sifat dia. Kita nak apa? Nak mudah menyumbang contohnya. Mudah kita sedekah kat orang ke. Mudah membantu orang contohnya. Bakhil ni dalam bentuk banyak. Sama ada duit ke, tenaga ke, fikiran ke. Jadi kita lihat pertama sekali, bila buat baik, kita tak suka buat. Kita takut miskin. Takut kita rugi. Itu bakhil. Sedangkan bakhil ni merupakan antara sifat-sifat yang Allah cela. Kalau ada tu nombor 1. Ada tak? Cek boleh. Kita cek malam ni. Yang kedua, al-hasad. Al-hasad ni dengki. Jadi nafsu amarah ni kalau ada sifat hasad kita, maknanya kita ni ada seorang, 2 orang ataupun siapa sahaja yang kita rasa tak suka dengan dia, sampai peringkat kita dengki dengan dia. Dengki ni maknanya sampai peringkat kita nak menjatuhkan dia. Sampai nak menjatuhkan dia. Sehingga menyebabkan kita suka cerita keburukan dia. Bila jumpa orang, kita cerita buruk pada dia. Bila kita jumpa orang, kita fitnah. Supaya kawan ataupun orang yang kita dengki tadi tu jatuh. Orang tak suka. Ataupun supaya nikmat yang Allah bagi kepada dia itu dicabut. Dicabut oleh Allah dengan perbuatan kita. Jadi, sekiranya ada penyakit dengki, al-hasad ataupun al-hasdu tadi dalam diri kita, maka itu tanda kita mempunyai nafsu amarah yang menguasai kita. Kena tengok ni. Ini antara sifat besar ni. Kalau ada, kita kena tengok balik. Kalau ada, kita tengok balik. Yang pertama tadi ialah bakhil. Yang kedua al-hasad. Hasad ni sangkut paut dengan orang yang dekat dengan kita. Dekat dengan kita. Dekat kita ni siapa? Kawan-kawan kita, saudara kita, adik-beradik kita pun. Ataupun kita kata satu kerja kita. Orang yang ada kepentingan, yang kita nampak kepentingan dia tu boleh mengalahkan kita, contohnya kan. Kita nampak dia dengan pandangan hasad. Hasad ni ibarat kayu kering yang akan bakar amalan-amalan. Jadi cukup bahaya. Ini amarah ni. Amarah yang besar. Yang kita sebut 7 ni yang besar-besar. Kita kena kikis. Kalau dapat kikis 7 ni, insya-Allah kita dapat kontrol diri kita. Hasad. Hasad. Jadi, ini kita buat muhasabah lah. Kalau ada di kalangan kita yang rasa macam tak suka dengan seseorang, dan kemudian kita dengki dengan dia. Maksudnya apa? Dia buat jahat pun kita tak suka. Dia buat baik pun kita tak suka. Bila dia buat baik, kita rasa tak baik, kan? Tak suka, itu hasad. Itu hasad. Kan?
Kalau dia buat jahat, dia buat tak elok, kita tak suka, itu biasalah tak suka benda jahat. Tapi bila dia buat baik pun kita tak suka, itu hasad. Menyampah tengok muka dia kan. Menyampah tengok muka dia. Kan? Belagak kan, satu. Menyampah tengok muka dia kan. Berlakon kita kata kan. Menyampah laku dengan dia ni kan. Buat-buat baik, pura-pura baik. Dia buat baik pun nampak tak baik. Ini hasad. Hasad ni sangat bahaya. Kenapa? Salah satunya sifat yang menyebabkan dia tak boleh nak berukhuwah, berjamaah. Dia pecah ni, hasad. Yang bakhil tu menyebabkan dia terkeluar daripada barisan, daripada saf al-mahdiyin. Bakhil, dia akan terpisah. Kan? Hasad, dia akan berpecah. Dia akan berpecah. Jadi ini semua benda-benda yang cukup berat di dalam diri seseorang. Kita tengok balik. Kalau ada seseorang yang kita marah kat dia, kemudian kita tak suka kat dia, kemudian kita suka kalau Allah bagi dia buruk, itu hasad. Ataupun seseorang tu, bila dia buat jahat, kita tak suka, dia buat baik pun kita tak suka, maka itu hasad. Kalau ada yang ini, minta ampun cepat-cepat pada Allah SWT. Dan kemudian kena buang hasad ni. Macam mana nak buang hasad ni? Kita nak kena rasa, salah satunya ialah bagaimana sesungguhnya nikmat yang Allah bagi kepada dia itu adalah Allah punya, bukan dia punya, bukan kita punya. Kadang-kadang kita hasad, tengok orang tu ada lebih, ada sesuatu yang lebih, atau kita takut kita tak dapat benda yang dia dapat. Maka semua nikmat daripada Allah. Kalau kita rasa nikmat itu daripada kita punya, dia punya, maka itulah masalah dia. InsyaAllah. Yang ketiga, nafsu amarah ni al-jahil, ataupun al-jahlu, bodoh. Jadi yang ketiga ini, dia tak nak mencari ilmu. Dia tak nak mencari ilmu. Dia tak nak mencari ilmu. Dia tahu dia kurang. Dia tak nak mencari. Dia tak nak meningkatkan diri dia. Sama dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama, ataupun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kehidupan. Dan ini berlaku bukan hanya kepada orang-orang biasa, tetapi juga ia berlaku kepada orang yang alim. Orang alim, bila dia rasa dia berilmu, maka dia telah berlaku gurur, tertipu dengan ilmu. Ini pun banyak juga. Ini pun banyak. Jadi orang yang bodoh ini, maka dia tak nak belajar. Dia melihat dia je yang bagus, yang pandai. Sehingga kan dia melarang orang lain untuk belajar supaya dia pun jadi bodoh sama dengan dia. Bodoh ni pun ada peringkatnya. Jahil murakkab ni bodoh berlapis-lapis. Berlapis-lapis macam mana kan? Dia dah lah bodoh tapi dia rasa pandai. Dia buat-buat pandai, ataupun dia macam pandai tapi tak pandai. Jadi orang yang alim ni lagi bertambah alim, patutnya lagi bertambah tawaduk. Tapi pengalaman kita kan dalam tarbiyah ni, saya perhati balik. Yang pertama sekali, salah satu sebab bodoh ni sebab kita ada sifat sombong dan sebagainya, kan, sehingga kita rasa kita okey dah. Kita okey dah. Itu maknanya bodoh juga kan. Okey. Sehingga kan berlaku depan kita pengajaran, kita tak nampak sebab kita rasa dah okey. Contoh apa dia? Contohnya kita lemah dalam bahagian, contohlah bahagian menjaga mulut lidah, menjaga lidah. Contoh jaga lidah. Lidah ni antara asbab masuk neraka lidah. Nabi sebut kan, lidah ni paling banyak masuk neraka sebab lidah. Kita jenis orang cakap sarsar yang bercakap yang sia-sia. Kita jenis orang cakap maki-maki sebagainya. Kemudian kita berdepan dengan seorang yang soleh, seorang yang baik, sahabat kita yang baik lah katakan. Dia cakap elok, lembut, cakapnya benar, cakapnya bagainya. Kita rasa kita dengan dia ni sama aja. Alah, kan? Dia nampak kebaikan kat dia tapi kita sama. Itu juga jahil nama dia. Jahil nama dia. Sebab bila kita rasa diri kita pandai, maka kita tak nak ambil pengajaran. Tak nak ambil pengajaran. Jadi sebab tu bodoh ni, jahil ni kan, ubatnya mestilah ada tawaduk. Mesti ada rendah diri. Ubat dia rendah diri. Jadi orang duduk dalam tarbiyah ni kena sentiasa rendah diri. Kenapa rendah diri? Kerana dia rasa dia serba kekurangan dan dia nak tambah lagi kebaikan. Sama ada kebaikan dari sudut teori, ilmu, ataupun dari sudut zauqi,
perasaan. Zauki perasaan. Sebab tu kadang-kadang sebut kan, alah dia ni ceramah sama je, asyik ni je ceramah, tak ada apa lain, tajuk sama je kan. Iman, iman, iman. Akidah, akidah, akidah. Asyik tajuk kenal Allah, kenal Allah, kenal Allah kan. Tak ada tajuk lain ke yang best-best kan. Tu orang yang bodoh. Bodoh. Apabila Allah SWT mendatangkan kepada kita sesuatu yang mana perkara itu diulang-ulangkan kepada kita berlaku, sebenarnya Allah nak didik kita, benda tu tak ada lagi kat kita. Atau benda tu belum kita menghayati lagi. Sebab tu solat contohnya, kita berulang-ulang baca Fatihah. Takkan baca Fatihah aja kan. Tapi Allah suruh ulang-ulang baca. Sembahyang sunat pun kena baca Fatihah. Sembahyang wajib fardu pun kena baca Fatihah. Kan? Kita kata kalau nak amal apa pun baca Fatihah kan. Jadi ulang-ulang. Ulang aja. Jadi nak sebut sini, ulang tu bukanlah tanda bodoh atau tanda kita ni tak tahu ataupun kita dah tahu ke tak payah ulang. Tapi sebenarnya ulang tu tanda untuk kita menghadamkannya. Untuk kita kita kata menjadikan sebati dalam kehidupan kita. Jadi sebab tu orang bodoh ni dia akan melihat sesuatu tu macam dia melihat dengan kacamata dia dah tahu. Aku dah tahu ni. Itu maknanya dia bodoh sebenarnya. Sebab itulah orang yang bodoh ni dia akan melakukan sesuatu yang sama. Kemudian lepas tu dia harap resultnya, keputusannya lebih baik. Dia ulang benda yang sama. Sebenarnya tu dah level gila lah kan. Level gila ni kamu buat benda yang sama mengharapkan sesuatu yang lebih baik kan. Tu level gila lah kan. Baik. Yang nak sebut kat sini bodoh. Bodoh ni ialah sebenarnya bodoh ni datang daripada nafsu juga. Bukan bodoh ni sebab tak belajar, bukan. Tapi bodoh ni satu sikap yang mana ilmu tu tak boleh datang kerana dia ada ketinggian, rasa tinggi diri. Tinggi diri. Tak ada sifat tawaduk. Sebab tu dalam tarbiyah nombor 1 tawaduk. Rendah diri lah kan. Jadi kalau ada kita rasa macam itu, maka apa dia punya hukuman selalunya macam ni hukumannya ialah Allah akan lambatkan peningkatan. Allah tak tingkatkan diri dia. Allah tak tingkatkan diri dia. Duduk dalam tarbiyah sampai 20 tahun, 30 tahun. Tak dapat apa-apa. Sama juga. Kita tak dapat nak membuang kelemahan kita. Kenapa? Kita rasa kita tahu dah. Kita dah tahu dah. Wallahu alam. Jadi ni antara nafsu amarah yang akan menghalang kita. Ni sebenarnya nafsu amarah. Tercela. Kalau ada kita kena buang. Kita kena sentiasa mencari sesuatu pengajaran daripada apa yang berlaku. Contoh, simple lah. Kita pergi ladang. Kalau kita pergi ladang, kita jumpa pokok yang sama ni, sama-sama kan. Kita pergi, kita nampak sama je. Kalau nampak sama, tak ada pengajaran hari ni dengan pengajaran semalam, sama je, something wrong. Sepatutnya kan kita dapat mengajar segala perkara yang berlaku sebab dia berlainan. Hari berlainan, masa berlainan, ada benda yang Allah nak ajar kita. Contoh kita pergi ladang, hari ni kita nampak tak ada angin. Tak ada angin. Kan, dah lah panas, angin tak ada. Kita tengok, macam gini suasana, tak ada angin. Kemudian kita boleh ikat pula dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang menghentikan angin. Angin tak bergerak. Angin tak jalan. Maknanya panas kan. Kita boleh rasai mengambil satu pelajaran. Dengan tu. Kemudian besok pula kita pergi, angin sekuat-kuatnya. Angin sekuat-kuatnya. Panas juga angin sekuat-kuatnya. Tengok angin banyak pula. Tengok apa pengajaran angin banyak. Angin banyak semalam, daun tak ada bergerak apa-apa. Sekarang daun berkocak. Kita pun tengok daun berkocak. Kejap-kejap ke sana, ke kiri. Kejap-kejap ke kanan. Kejap-kejap ke depan, ke belakang. Angin boleh berkali-berkali pula. Tengok kita rasa macam mana perbuatan Allah. Allah memperbuat, melaksanakan satu, dia menggerakkan angin, menggerakkan daun. Tengok, cantiknya Allah menggerakkan ni. Pengajaran. Satu pengajaran. Kita ingat tak ada pengajaran, tengok pokok goyang-goyang tak ada pengajaran. Tapi kalau hati kita sensitif dengan kekuasaan Allah contohnya kan. Sebab tu dalam makrifat pada Allah, nak kenal Allah ni, nombor 1 akan timbul kehairanan. Hairan. Kenapa hairan? Sebab kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kehebatan Allah. Kenapa Allah bagi ini?
menghala ke kiri, menghala ke kanan, menghala ke depan, belakang. Kenapa agaknya berlaku perkara ni? Semua perbuatan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada apa yang Allah cipta tu sia-sia. Tak ada sia-sia. Kenapa? Kenapa kita fikir, ya Allah, apa rahsianya ya Allah kan? Apa rahsianya? Kita cakap kat Allah lah, jangan cakap kat orang. Cakap kat Allah, tengok balik kan. Allah jadikan hari ni ada angin. Itu pengajaran. Ada tak ada angin pun dapat pengajaran. Ilmu. Ada angin dapat pengajaran. Ini kita sebut dari sudut ilmu, sekurang-kurangnya kita berfikir, kita dapat. Tapi bila kita tidak sensitif dan hati kita rasa, okey, tak ada apa, hari ni sama dengan hari semalam. Tak ada apa-apalah. Sedangkan hari ni umur kita, katakan 50 tahun, 50 tahun 1 hari. Besok 50 tahun 2 hari. Ya. Dan 50 tahun 2 hari itu sebenarnya berbeza dengan 50 tahun 1 hari. Kita makin dekat dengan yaumul hisab. Kita semakin dekat dengan al-maut, kematian, ajal kita. Jadi patutnya makin naik. Ini bodoh. Bodoh ni orang tak berfikir, orang rasa dia okey dah. Dia tengok, dia tak sensitif. Itu contohlah insya-Allah, wallahu alam. Jadi bodoh ini adalah merupakan satu kejahilan. Apa yang berlaku, kita tengok. Dulu sebelum COVID-19 biasa aja. Masa COVID-19 semua takut aja. Lepas tu bila kita diberikan ubatan-ubatan yang dikatakan boleh merawat COVID-19, lepas tu banyak pula benda yang berlaku pula. Sekarang ni ada pula COVID-8 XX. Apa kan? Disease X. Tedros kata apa? Akan dijangka akan datang satu penyakit yang kita tak kenal. Ini Tedros kata. Siapa Tedros ni? Pengarah WHO. Akan datang satu penyakit yang kita pun tak tahu. Macam mana dia tahu datang penyakit yang kita tak tahu? Ni perkataan dia tau. Akan datang satu penyakit yang lebih berbahaya, yang lebih ramai akan terbunuh, dijangka lebih 50 juta akan mati. Dia sebut lebih 50 juta akan mati yang kita tak tahu, dia kata. Macam mana? Dia tak tahu penyakit tu. Macam mana? Tapi dia kata akan datang dan akan matikan lebih ramai. Deadlier. Ada orang kacau. Ada orang nak kacau kan? Lebih apa? Lebih membawa maut daripada COVID-19. Tedros cakap, nanti saya bagi tengok dekat YouTube ada, cuba tengok. Dia ucap dalam WEF, World Economic Forum di Davos. Dalam dia punya wawancara. Jadi bila saya dengar tu, macam mana dia tahu akan datang satu disease yang dia namakan X? Sebab tak tahu lagi, X dia kata. Kalau penyakit tu dia tak tahu, macam mana dia tahu akan lebih membunuh? Dia tak tahu penyakit tu. Kalau dah datang, baru kita tahu. Dia macam Tuhan yang meramal, Tuhan bomo yang meramal. Baik. Jadi kita lihat hari ni, kan, kita pun besok percayalah. Tengok mati kan. Jadi sebenarnya kalau betul berlaku, itu adalah bioweapon. Bioweapon yang mereka menyerang kita lah. Kena hati-hati. Kita bimbang, kan. Dia datang daripada nyamuk. Nyamuk. Datang daripada nyamuk yang disebarkan ni. Penyakit X ni. Tempat kita kadang-kadang ada denggi, kan. Penyakit denggi dan sebagainya. Lepas tu, kan. Bila disebarkan nyamuk robot tu, nyamuk yang baru tu, yang kononnya nyamuk tu akan menghapuskan nyamuk Aedes. Saya pun tak tahu macam mana logiknya. Cubalah abang-abang kakak tulis sikit logik tak logik. Kan? Kita nak hapuskan nyamuk Aedes, kita sebarkan lagi nyamuk Aedes yang lain. Supaya nyamuk Aedes yang itu berkahwin dengan nyamuk Aedes yang tempatan tadi, supaya nyamuk Aedes tu akan mati. Kenapa? Nyamuk Aedes tadi tu bawa racun atau membawa sesuatu yang boleh menghapuskan virus denggi. Jadi kita habiskan nyamuk dengan nyamuk. Kemudian pada masa yang sama, pihak penguatkuasa KKM pergi ke rumah-rumah, pergi ke kawasan kita, cek-cek, kalau ada nyamuk, kita kena denda RM400 seekor. Kalau di bandar-bandar. RM300 seekor kalau di kampung-kampung. Macam itu. Dia sebarkan nyamuk banyak, tiba-tiba tempat kita ada nyamuk, kita pula kena denda. Saya tak faham. Cuba bagi faham. Jadi nak sebut kat sini, inilah
virus X agaknya yang kita pun tak faham. Dia pun tak faham. Jadi saya nak sebut kat sini kan, orang yang bodoh ialah orang yang tidak belajar daripada apa yang berlaku. Apa yang berlaku sebelum ni lah. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian yang keempat, sifat nafsu amarah yang kita nak tengok kalau ada dalam diri kita menghalang kita besok untuk nak bersama dengan Al-Mahdi, ialah sifat sombong, al-kibriya. Tadi kibriya ni apa dia? Apa maksud kibriya ni? Kibriya ni dia sombong, dan kemudian dia bukan sembarang sombong, tapi dia merendahkan orang lain. Dia merendahkan orang lain. Dia menghina orang lain. Dia menghina orang lain. Aku daripada api, kata iblis, Adam daripada tanah. Itu sombong. Dia bukan rasa diri dia besar sahaja, tapi dia merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Bila kita meremehkan orang lain, maka itu sifat sombong. Maka sifat sombong ni tanda nafsu amarah bermaharajalela dalam diri kita. Kalau ada, maka kita akan tidak mendapat petunjuk hidayah daripada Allah. Kerana Allah tidak suka, tidak redha dengan orang yang kibriya. Nabi menggambarkan tak masuk syurga orang walaupun ada sebesar zarah, sebesar kita kata kecil lah kibriya ni. Jadi apa kibriya ni? Kibriya ni kita merendahkan orang lain. Jadi kalau kita sebut tadi contohnya macam bodoh tadi, dia punya tu tawaduk ni sebagai dia punya ubat bodoh ni untuk kita nak dapat ilmu dan sebagainya. Maka kibriya ini ialah kita kena bersifat tadaruk pada Allah. Ini lebih besar lagi daripada tawaduk. Tadaruk pada Allah ni, kita kena sentiasa merasakan diri kita ni sebenarnya hamba yang fakir, yang memerlukan Allah. Kita perlukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita hebat tu daripada Allah. Jadi jangan kita rendahkan orang lain. Jangan kita rasa kitalah yang ada semua. Kitalah yang pandai. Kita nampak orang lain bodoh, kita pun rendahkan dia. Padahal pandai kita tu pun daripada Allah. Pandai kita pun daripada Allah. Allah yang bagi. Oh, saya ada PhD. Awak ni belajar mana? Awak belajar kat mana? Yang tanya soalan ni, kan? Awak ni siapa? Kan? Saya ni, saya bahagian agama. Saya ustaz lagi. Tak boleh tanya soalan salah. Ni tak ada kaitan dengan mana-mana. Jangan tulis nama pula. Jadi kibriya ni ubatnya ialah tadaruk fillah. Mesti merasa fakir pada Allah. Kerana selagi dia rasa dia punya, selagi rasa dia ada, maka selagi itulah dia akan merendahkan orang lain. Sebab kita akan tengok selalu kekuatan kita. Kita ni apa? Oh, aku ni bagus. Dia tak ada apa. Aku ni terror. Dia tak ada apa. Sambil-sambil boleh interject kau yang ada ni. Kalau nak soal ke lan kau nak tambah-tambah boleh Kita bagi interaksi sikit. Siapa yang rasa ngantuk boleh angkat tangan, tanya ke dan sebagainya. Air dah sampai ni. Ni air dah sampai ni maknanya Allah nak suruh minum. Hilangkan ngantuk. Kalau ngantuk lah, nampak ni sahabat-sahabat kita kat sini ni pagi siang tadi dia orang berkebun kan. Panas-panas semua. Jadi malam ni letih. Kena panggil pula ke pejabat kan. Tak nak datang kan. Malu pula contohnya kan. Ataupun tak nak datang kan. Apa ni kan. Ni sangka jahat saya lah. Tapi sebenarnya dia orang semua memang nak datang pun. Tak payah panggil pun datang. Terpaksa ada orang masak semua. Alhamdulillah hari ni kita ada kari pap. Saja nak sebut supaya datang. Tunjuk sikit lah. Ada kari pap. Kari pap. Ada kari pap, ada donat donat. Lepas tu ada apa lagi? Ada spaghetti lagi. Nasi dah lepas dah. Nasi lauk semua dah habis dah. Nasi semua dah bagi. Jadi alhamdulillah hidup di RK ni insya-Allah lah setakat ni. Setakat ni bolehlah makan lagi insya-Allah. Saya nak sebut gini kenapa? Sebab kadang-kadang kita tak rasa apa yang ada pada kita ni daripada Allah. Nanti bila kita berbincang tentang tajuk mentauhidkan Allah,
Dia ada bab mentauhidkan af'al Allah, mentauhidkan sifat Allah, mentauhidkan nama-nama Allah, kan? Mentauhidkan zat Allah. Macam itu. Jadi bila kita mentauhidkan semua tu, zup habis. Kan? Jadi bila kita mentauhidkan Allah SWT, af'alnya, sifatnya, asma' dan zatnya tadi, kita akan kenal diri kita. Contoh kita kenal kan. Kita tengok diri kita kan, diri kita. Tengok diri kita, maka kita akan nampaklah diri kita ni. Oh, ada orang rindu air togok lah, Arif. Air togok, kilangnya dah pindah ke Kelantan. Tak maaf lah. Kita cuba buat air teguk pula. InsyaAllah nanti ada air teguk, ada orang buat air teguk. Ganti togok. Baik. Jadi kita ada tubuh badan. Tubuh badan kan. Dalam tubuh badan ni, yang rajanya siapa? Yang rajanya hati kan. Kalau tubuh badan zahir kan, dalam ni jantung kan. Dia punya, kalau jantung matilah semua sekali kan. Tak ada darah jalan semua. Okey. Jadi tubuh badan dalamnya tu ada hati kan. Hati ni lah raja yang boleh perintah tubuh badan dan boleh juga perintah roh contohnya kan. Kemudian atas dalam hati ada dalam hati tu ada dosa yang tubuh ni itulah roh. Macam tu. Jadi ada satu lapis. Kemudian di belakang roh tadi, di belakang roh ada satu disebut oleh ulama kita sir rahsia. Sir rahsia. Ini nanti kalau bila kita bincang bab tauhid zat dan sebagainya, bolehlah kita bincang. Baik. Jadi contohnya kalau kita kata Atiyah. Mana satu Atiyah? Jadi Atiyah itu sini. Mana satu Atiyah? Kalau kita tunjuk Atiyah mana? Mana Atiyah? Mana? Atiyah mana? Kalau dia nganggu. Tunjuk Atiyah, mana Atiyah? Kalau sini ini bukan Atiyah, ni dada. Kan? Ini mata. Mana lagi tak betul. Jadi kalau kita ada nama, kita kata Nur Azman. Mana Nur Azman? Kalau kita di sini, ini dadanya. Kalau di sini, ini kepalanya. Mana Nur Azman? Hakikat Nur Azman mana? Mana Nur Azman? Pening kita kan? Hakikat Nur Azman. Tunjuk dari jauh kan? Jadi sebenarnya dia ada yang tubuh badan, dia ada yang batin, yang hati, yang ada yang roh. Itu maknanya. Sebab tu kalau kita nak kenal, kita kenal yang zahir dan yang batin. Baru dia jadi lengkap pengenalan tu. Ini kita akan bincang kemudian lah. Tapi nak sebut kat sini, seseorang yang kibriya, seorang ada riak ni, minta maaf, yang sombong, yang kibri ni, yang sombong ni, itu kibriya ni, maka dia rasa dia punya. Jadi maknanya, tubuh badan ni dia rasa dia punya. Hati pun dia rasa dia punya. Sedangkan tubuh badan dan hati ni, bukan dia punya. Allah yang punya. Sebab dalam hati tu ada roh lagi. Roh tu belakang dia ada sir, ada rahsia. Rahsia itulah Allah. Rahsia itulah zat Allah. Nanti kita akan bincanglah tauhid zat macam mana. Yang dia sebut sini bagaimana kalau kita rasa kita punya, maka rupa-rupanya kita ni adalah bodoh macam tadi juga. Jadi orang yang kibriya ni dia bodoh sebab dia rasa dia punya. Dialah yang berilmu, dia tunjuk sijil dia dalam apa namanya, dalam FB ke apa kan, saya dapat sekian honor sebagainya. Kemudian dialah yang paling pandai, sebagainya, hujahnya dan sebagainya. Dan sebab tu nak sebabnya segenap tubuh itulah Nur Azman. Salah tu. Ini tubuh. Segenap tubuh, mana tubuh? Ini tubuh kan. Yang dalam tu tak termasuk kan? Hatinya, rohnya kan. Jadi semua sekali kan? Semua sekali. Rohnya, hati. Maksudnya bukan tubuh. Tubuh ni fizikal. Jadi kalau kita nak sebut siapa dan sebagainya, dia akan jadi lebih complicated lah. Tapi nak sebut sini, kita ni bukanlah kita sahaja, tetapi adanya Allah. Jadi orang kibriya ni ubatnya, dia nak kena kenal Allah. Dia nak mula kenal Allah. Bila dia kenal Allah, mentauhidkan Allah, dan kemudian sampai peringkat dia merasa tadaruk dengan Allah. Dia bersifat fakir dengan Allah. Baru dia boleh rasa kepandaian dia tu bukan dia punya. Kehebatan dia tu bukan dia punya.
Kekurangan yang orang ada pada yang dia nampak, kekurangan tu ada kelebihan di sebalik kekurangan. Kita orang kaya, kita rasa kita lebih baik daripada orang miskin. Kan, kita lebih baik daripada orang miskin. Jadi sebenarnya tak semestinya kita lebih baik daripada orang miskin. Kita kaya, tapi kita jauh daripada Allah. Allah bagi kaya, tapi tak ada iman. Kaya, tapi tak ada iman. Contoh macam hari ni, kaya, tetapi apa yang berlaku, dia tidak Islam. Tak lebih baik. Dia miskin, tapi beriman. Contoh. Jadi maknanya kalau ke tempat kaya lebih baik. Tak? Handsome. Aduh, saya handsome daripada orang tu kan. Tak, dia tak handsome. Tapi, kan, Allah bagi dia sesuatu yang lain pula. Mungkinlah kita kata, kalau handsome, padahal handsome lebih kurang tak handsome juga, sama dengan dia. Kan? Baik, dia nak tunjukkan sini, Al-Kibr. Al-Kibr ini ialah satu penyakit, kalau ada dalam diri kita, sifat kibriya itu, maka itu tanda nafsu amarah menguasai kita. Kita tengok balik. Tujuan kita cakap ni bukan nak sebut siapa, tapi kita sebut sini ialah bagaimana kita perlu melihat kalau ada sifat-sifat ni, maknanya kita tak lepas daripada nafsu amarah, tak lepas. Kemudian yang kelima, al-ghadab. Ghadab ni apa? Mudah marah. Mudah marah, senang marah, kuat marah. Sikit-sikit marah, kuat marah, mudah marah, baran. Baran, tak boleh kontrol. Ataupun marah, bila marah tu sampai peringkat baling-baling lah, guling-guling lah gitu. Jadi mudah marah. Jadi bila kita tak boleh kontrol marah kita mudah marah, sebenarnya itu salah satu nafsu amarah. Nafsu amarah. Amarah yang menguasai. Jadi sebab tu kita nak kena ni. Macam mana nak lawan marah ni? Kita kena sentiasa dalam keadaan tenang, iaitu hidupkan zikrullah. Hidupkan zikrullah. Tapi zikir yang macam mana? Zikir yang ada penghayatan. Sebab tu zikir ni ada kaifiat dia. Dia ada kaedah dia zikir ni. Dia bukan baca la ilaha illallah sahaja macam tu. Tapi ada kaifiat dia, ada cara dia, ada kaedah dia. Yang mana zikir itu akan menyentuh hati. Zikir itu akan menyebabkan hati itu bergetar. Kerana zikir itu ada iman di dalamnya. Zikir itu bersama dengan perasaan. Dia semua tu ada kaifiat dia, ada cara dia, kaedah dia. Jadi bukan zikir biasa. Sebab tu hari ni kadang-kadang kita pun zikir, banyak zikir, bukan makin kuat, makin lemah, makin ngantuk. Makin zikir, makin baca Quran, makin kita rasa beban. Jadi sebenarnya al-ghadab ni ialah terputus daripada Allah. Jadi sebab tu bila orang yang marah ni terputus. Sebab tu orang marah ni warna apa dia? Muka dia. Kalau dia putih nampak merah muka dia merah sikit. Kalau dia gelap, makin gelap lah. Gelap lagi. Kenapa? Darah tu kan. Digambarkan amarah ni daripada syaitan. Daripada syaitan. Dia tak jadi warna hijau. Warna hijau tu tak betul. Itu hak kan. Hak tak betul. Itu dia marah-marah tu jadi hijau. Itu semua nak menyelewengkan fakta. Marah warna merah. Mana dia marah warna hijau? Warna hijau ni sakit. Sakit mungkin jadi hijau. Itu macam ni. Kan? Tapi kalau marah warna merah. Jadi itu semua orang percaya kepada TV, itulah dia kan. Baik, marah. Jadi marah ni ubatnya ialah kita sentiasa hidup dalam keadaan tenang. Tenang ni apa? Zikrullah, mengingati Allah. Jadi kalau kita seorang pembaran, kita kena tahu macam mana cara nak berzikir. Kaifiat berzikir sehingga menyentuh hati. Kaifiat berzikir sehingga hati itu hidup dan bergetar dengan zikrullah. Kaifiat berzikir sehingga zikir itu menghidupkan perasaan dia, syuur dia, rasa hati dia, sehingga hatinya boleh berkomunikasi dengan Allah. Berkomunikasi dengan Allah. Ini yang satu yang perlu dibelajar. Sebab orang yang marah, mudah marah ni kena belajar banyak zikir lah. Tapi zikir yang kaifiat, yang ada dia punya cara kaedah dia, insya-Allah. Jadi kalau kita mudah marah, tu maknanya nafsu amarah kita masih mengontrol kita. Yang keenam, hubbud dunia. Al-hars, iaitu dia sangat sayang pada dunia. Nombor 6, sangat sayang pada dunia. Jadi kalau cita-cita kita masih dunia,
nak kaya, nak popular, hajat kepada sanjungan, nak pangkat, hajat kepada dunia ni, maka masih lagi nafsu amarah menguasai. Walaupun kita sembahyang, puasa, pergi haji, pergi umrah, walaupun kita dah buat macam-macam ibadah, dah tolong orang, tapi hati masih hajat dunia. Walaupun kita ada ilmu, walaupun kita ada ilmu yang banyak, tetapi kalau hati itu hubbud dunia, maka dia masih lagi dikuasai oleh amarah. Nafsu amarah masih lagi mengkuasai dia. Jadi kita tengoklah hari ni, kan, apa tanda kita hubbud dunia. Cuba bagi contoh sikit. Macam mana orang yang cinta dunia ni? Macam mana? Cuba bagi pandangan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Macam mana? Zik. Macam mana, Zik? Orang cinta dunia je, Zik. Haziq pernah cinta dunia tak? Tak sure. Tak sure. Macam mana? Siapa rasa pernah cinta dunia? Apa tanda orang cinta dunia? Kalau dia tak dapat something macam kemewahan ke apa, dia rasa serabut. Kalau sesuatu yang daripada dunia ni hilang pada dia serabut. Serabut, dia gelisah, tak boleh tidur malam. Apa dia? Kena buang kerja. Kena buang kerja, tak dapat duit lah, gaji kan. Malam tak boleh tidur. Dunia kan. Suami tinggalkan dia. Suami ceraikan dia. Dia pula tak ada tempat dia tak bekerja pula. Dia duduk kat rumah jaga anak. Anak pula dah 8 orang, kecil-kecil semua. 1 tahun seorang, kan, paling besar pun 8 tahun. 8 tahun, 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun. Semua anak berdikit-dikit 8 orang. Tiba-tiba suami kata, aku tak naklah engkau, aku ceraikan kau dengan talak 3. Terus dia keluar. Dia tengok anak-anak dia macam mana. Dia pula tak bekerja. Kehilangan tempat bergantung. Suami itu dunia ke akhirat? Suami itu dunia. Isteri tinggalkan dia, anak tinggalkan dia. Bunuh diri. Nak bunuh diri macam saya cerita kawan tu kan. Jadi kita lihat hari ni, kehilangan sesuatu menyebabkan kita gelisah. Dunia ni lah menyebabkan kita gelisah. Ataupun kita dapat sesuatu menyebabkan kita lalai. Ataupun hati kita hubbud dunia. Macam mana tanda tak hubbud dunia? Syekh Abdul Qadir Jailani pernah digambarkan. Yang cerita ni, yang perawinya yang namanya Muhammad Al-Qadiri. Muhammad ni cucu cicit Abdul Qadir Jailani. Saya tempat jumpa dia. Syekh lah, orang besar lah. Dia kata apa, satu hari dia kata, kan, Syekh Abdul Qadir Jailani dia orang meniaga, dia bisnes. Dia bukan saja mengajar. Dia bukan saja mengajar dakwah semua. Dia juga ada dia punya tu bisnes. Sebab tu dia tak bergantung dengan orang. Syekh Abdul Qadir Jailani tak gantung dengan orang. Lepas dia mula mengajar, dia mula-mula nak mengajar tu, dia bimbang, takut. Sebab dah sampai peringkat dia kena mengajar. Mana dari ilmu, dia kena sampaikan dakwah. Dia kena sampaikan. Mula-mula takut dia salah cakap. Tapi bila dia minta ke Allah sebagainya, lalas dia serah ke Allah. Setiap kali nak cakap, nak dakwah, dia akan minta ke Allah. Allah bagi apa yang inilah. Jadi akhirnya dia buat. Tapi pada masa sama dia bukan ceramah nak dapat duit. Dapat duit tu. Sekarang ni ustaz-ustaz ceramah dapat duit. Tak mahu tu. Kadang-kadang dapat sampul. Dia panggil ustaz sampul. Tak semua orang lah macam itu. Tapi kadang-kadang kan, saya pun dapat juga ceramah dia bagi. Ni apa ni? Tak ada apa-apa ustaz ni, duit minyak ustaz. Oh, duit minyak ke? Tak apa, saya tak nak. Tak apalah ustaz, ambil lah kan. Saya pun ambil lah. Orang bagi. Kadang-kadang kita termasuk dalam tabung tu. Kadang-kadang kita ambil. Tengoklah masa bila tu kan. Tengok orangnya macam mana kan. Kan tak ambil, kita sombong pula. Sombong, tak nak ambil. Baik, jadi tak apalah. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani satu hari berlaku di mana satu keadaan kan, dia import-export trading. Dia sekali trading tu kapal luar negara ni. Overseas semua sekali. Kan. Balik-balik, dia kata, masa tengah ceramah tu, kan, anak murid dia kata, Ustaz, dia kata, contohlah, Ustaz, dia kata, kan, 3 kapal kita yang sepatutnya sampai kat pelabuhan, 3 kapal tak datang, tenggelam. Kenapa? Ribut. Tenggelam. Waktu dia pegang hati dia.
Alhamdulillah. Lepas tu tak lama pula datang kan. Dia buat niaga baliklah niaga. Akhirnya daripada satu kapal jadi 5 kapal. Tinggi banyaklah, lebih kurang itulah. Kan. Jadi dia pegang hati dia pula. Alhamdulillah. Jadi murid dia tanya, kenapa masa kapal rugi tak jadi, trading dia tak jadi? Kenapa tak jadi? Dia kata alhamdulillah. Kenapa trading dia berjaya? Alhamdulillah. Lepas tu dia pun cakap. Kata ketika trading tak jadi, rugilah kata gitu. Kan? Dia kata aku tengok hati aku rasa gelisah tak, rasa rugi tak, rasa resah tak. Alhamdulillah tak rasa apa-apa. Lepas tu bila trading berjaya pula, dia rasa sekali kan? Rasa seronok tak? Rasa gembira lebih daripada sebelum ni tak? Tengok, tak ada apa-apa. Maka dia kata alhamdulillah sebab hati aku tidak dikesani oleh perniagaan. Perniagaan aku rugi, perniagaan aku untung, hati aku tak rasa apa-apa. Oh, tak ada rasa bimbang ke apa sebab dia tahu semua daripada Allah. Semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tanda, ni contoh daripada Abdul Qadir Jalani Syekh rahimallah, tuan-tuan guru kita, ulama muhakkikin. Bagaimana dia gambarkan hati yang tidak bergetar dengan sebab dunia. Hati yang tidak bergetar sebab dunia. Hati hanya bergetar dengan zikrullah. Ini contoh. Jadi sebab itulah hubbud dunia ni salah satu tanda nafsu amarah masih dalam diri kita. Tak lepas ni, tak lepas. Macam mana nak lawan Dajjal? Dajjal bawa dunia nanti. Dajjal bawa makanan, kita tengah lapar, dia bawa makanan. Kita sakit, dia bawa ubat, dia bawa rawatan. Kita tengah memerlukan keamanan, kita takut, dia bawa keamanan. Jadi Dajjal akan bawa dunia. Jadi dunia, cinta kepada dunia ini akan membawa kepada amarah bisu. Kita tengoklah hati kita. Adakah maknanya kita tak payah bekerja, tak payah meniaga, tak payah apa? Bukan maksudnya macam itu. Kita buatlah kerja kita. Niaga, carilah untung. Carilah pekerjaan yang boleh memperkayakan kita. Tapi bukan kaya matlamat kita. Bukan untung matlamat kita. Macam kita buat tu ibadah saja. Allah bagi rezeki, alhamdulillah Allah bagi. Kita syukur bukan sebab dapat untung, kita syukur sebab Allah bagi. Sebab Allah bagi. Syukur sebab Allah bagi, bukan syukur sebab banyak untung. Sebab Allah bagi. Allah bagi ni. Kemudian bila Allah tak bagi pula, rugi. Alhamdulillah. Rugi sebab Allah bagi sabar kat kita. Kita boleh sabar. Alhamdulillah kita redha. Ada orang masa baik aja dia boleh syukur. Semayangnya khusyuk. Allahu Akbar masa dia dapat semua nikmat. Kan? Lepas tu bila dia susah aja dah mula kan. Ada orang pula masa susah Allahu Akbar menangis-nangis. Bila Allah bagi senang, semayang pun tak. Kenapa? Sebab dunia masih kat dalam. Dia nilai hidup dia, ibadah dia berdasarkan mood dia, perasaan dia dengan apa yang Allah bagi kat dia. Sedangkan Allah uji, Allah bagi untung, Allah bagi kaya, Allah bagi sihat supaya kita syukur. Allah bagi susah, Allah bagi ancaman, Allah bagi ketakutan, rugi supaya kita sabar. Jadi nafsu amarah ini apabila kita tidak boleh nak membezakan bahawa semua ini adalah merupakan qada dan qadar Allah. Ini nafsu amarah. Jadi kita kena tengok balik. Jadi macam mana kita nak mengubati hubbud dunia ni? Macam mana ubat hubbud dunia ni? Antaranya ialah kita banyak memperingatkan diri kita dengan kematian. Ingat mati. Kenapa ingat mati? Bukan supaya kita takut mati, bukan. Ingat mati, takut mati, bukan. Kita tak takut mati. Kita ingat mati nak menyatakan bahawa bila mati datang, apa yang ada pada kita semuanya hilang. Kat dunia ni kita tinggalkan. Ataupun dia akan tinggalkan kita, kita tinggalkan dia. Jadi bila ingat mati ni kita tahu, oh yang ini sementara. Jadi kalau dapat kekayaan ke, kehebatan ke, keuntungan ke, hati kita tetap tak ada rasa apa-apa. Sebab ni sementara. Hari ni aku untung, hari ni aku sihat, hari ni aku kaya. Tapi besok belum tahu. Kan? Tahun depan belum tahu. Hari ni kita ada makanan. Hari ni kita ada kekayaan. Kan? Minggu depan tak tahu. Ataupun hari ni kita sakit. Hari ni kita miskin. Hari ni kita susah. Tapi mungkin
lepas daripada sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, kita kaya pula. Kita tak tahu. Sebab bumi ni kan berpusing. Bukan bumi berpusing. Kita yang qada qadar ni berpusing. Ada masa Allah uji kita dengan syukur. Ada masa Allah uji kita dengan sabar. Jadi selagi kita punya hubbud dunia itu, maka selagi itulah kita masih lagi dikuasai oleh nafsu amarah. Jadi kita tengok balik, ada tak, ada tak. Jadi sebab tu nak merawat kita ni, kita kena jarahlah kubur. Jarah kubur. Dulu Nabi kata, aku halang kamu jarah kubur. Sekarang bila kau dah faham, dah faham, dah beriman, dah yakin dengan Allah, yakin dengan perjuangan sebagainya, pergi jarah kubur. Jarah kubur, tengok sahabat-sahabat kita yang dah meninggal dunia, yang tengah pergi dulu. Pergi sana tengok, belajar. Dulu kita sama-sama dengan dia, kita dulu buat kerja sama, sekarang dah tak ada dah. Tak ada dah. Dulu sama-sama bergurau, kan? Bergurau-gurau, sama-sama sakitkan hati masing-masing, kan? Sama-sama suka, sama-sama macam-macam. Sekarang dah tak ada dah. Dulu boleh lagi kita salam-salam, peluk-peluk, kan? Minta maaf lah sahabat, aku maafkan kau. Engkau pun aku minta maaf jugalah, macam tu. Sekarang dah tak ada dah. Dah tak peluang. Dulu sama-sama baca maksurat, sama-sama baca doa, mendoakan orang lain yang dah meninggal. Sekarang ni dia perlukan doa kita. Kita tak tahu kan macam mana. Jadi maknanya bila kita jarah kubur, jarah orang sakit pula. Sebab tu kita kena jarah orang sakit. Kita tengok masa dia sihat macam mana, dia punya pergerakan dia punya aktifnya, tapi masa sakit terbaring, kan, dah tak bergerak. Kita belajar. Di situlah kita faham bahawa dunia ni adalah merupakan sementara. Tidak ada yang kekal dan juga tidak ada yang kita kata tidak ada batas. Semuanya terbatas. Yang ketujuh, sifat amarah yang kita kena cek dalam diri kita ialah senang melakukan perkara yang hina, asyahwat. Jadi yang ketujuh ni kita senang, mudah sangat kita buat benda yang syahwat. Jadi yang ini apa dia? Yang ini kita kena tengok kan, kelemahan kita. Kelemahan kita apa dia? Contohnya kalau kita suka buat sesuatu yang Allah tak suka, dia dah jadi tabiat. Tabiat. Antaranya lah dosa yang kita selalu buat. Dosa yang selalu buat ni kita rasa tak apa. Kita nampak macam dosa kecil je. Kita nampak macam tak ada apalah, kan? Macam boleh minta ampun je macam itu. Jadi sedangkan perkara itu akan menjadi satu yang menghalang kita. Jadi jika jiwa amarah ini kita kalahkan, kalau kita boleh kalahkan 7 sifat ini, 7 sifat ini kita boleh kalahkan, maka insya-Allah akan terkikislah jiwa amarah ini dan kita akan menjadi manusia yang lembut hatinya, yang boleh mengawal hawa nafsunya sehingga boleh mengalahkannya. Jadi yang pertama ni, nafsu amarah ni, kalau ada 7 sifat ni, maka kita bimbang, kita tak layak bersama dengan Al-Mahdi. Kita bimbang. Saya jumpa dengan Pak Sumit sekali tu, saya antara perkara yang saya tanya, Pak Su, cuba ceritakan sikit tentang Al-Mahdi. Dia tengok kat saya, dia senyum. Kemudian dia kata, Al-Mahdinya disiplin dia tinggi, mujahadah dia tinggi. Mampu ke kita nak bersama Al-Mahdi? Itu soalan dia. Dia senyum aja. Dia nak sebut kat sini, kan, kalau kita tak boleh lepaskan diri kita daripada nafsu amarah, kita bimbang. Datang Al-Mahdi besok, kita jadi musuh dia. Kenapa? Sebab dalam diri kita ada benda yang cintakan dunia, ada sombong, ada dengki, ada bakhil dan sebagainya. Ada 7 sifat tadi. Jadi kita bimbang. Sebab tu kita kena betul proses. Kita nak membina kekuatan Al-Mahdiyin, maka kita kena faham bahawa kita kena proses jiwa kita. InsyaAllah kalau kita boleh memproses 7 sifat yang besar ini, bakhil ni termasuk tamak juga, tamak pun sama bakhil, maka kita akan meningkat kepada jiwa yang kedua. Tengok jiwa yang kedua disebut sebagai nafsu lawamah, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Ni surah Qiyamah ayat 2. Dan aku bersumpah, itu Allah bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya. Jadi peringkat jiwa yang kedua ialah nafsu lawamah. Jadi nafsu lawamah ni pun ada perkara-perkara yang kita kata masih lagi tak elok lah.
Kalau yang nombor satu tu, minta maaf lah. Ni kita sebutlah noh. Nombor satu tu kalau kita tak boleh proses, kita bimbang, kita tertinggal. Al-Mahdiyin. Nombor dua ni 50-50. Nah, 50-50. Maknanya belum tahu juga. Maka nafsu lawamah ini ialah jiwa yang mampu memutuskan mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang elok, mana yang buruk, dia tahu. Hanya elok, dia tak buruk. Nafsu amarah tadi, dia buat tu, dia tak tahu pun benda tu tak baik. Jadi nafsu lawamah dia tahu. Macam kita sekarang ni dah tahu, insya-Allah kita tahulah benda ni tak baik, benda ni baik. Jadi mungkin kita di peringkat kedua lah ni. Nafsu lawamah, ya nafsu yang tahu yang ini baik, yang ini buruk. Dan dia sedar bahawa perbuatan itu melanggar perintah Allah. Dia tahu dosa. Dan jadi nafsu lawamah ni peringkatnya ialah dia tahu dosa. Kalau nafsu amarah tadi, memang dosa ke tak dosa dia buat je. Dia buat je, tak kira, tak kira kan. Jadi level kedua ni ialah orang yang mula masuk dalam proses tarbiyah, iaitu dia mula merasai bahawa itu perbuatan dosa. Perbuatan dosa. Melanggar perintah Allah adalah berdosa. Akan tetapi kadang-kadang maksiat, kadang-kadang taat, kadang-kadang taubat, kadang-kadang berdosa. Jiwa yang berubah-ubah. Jadi nafsu lawamah ni peringkat jiwa yang taradud. Taradud ni apa? Berbolak-balik. Dia berubah-ubah. Kejap taat, kejap dan dibuat maksiat. Kejap bertaubat, kejap dia berdosa. Kan? Jiwa yang masih terombang-ambing antara taat dan maksiat. Jadi Allah bersumpah dengan jiwa ni. Wala uqsimu bi nafsil lawamah. Allah bersumpah dengan orang ni. Maknanya Allah nak gambarkan nafsu lawamah ni, orang ni dah duduk dalam jalan yang betul, mula nak proses diri dia, nak jadi seorang yang duduk dalam tarbiyah, seorang duduk di dalam perjalanan salik menuju kepada Allah, tetapi masih terombang-ambing. Dia ada rahmat lagi lah. Kan? Jadi dalam jiwa ini ada jiwa-jiwa binatang juga, masih lagi ada. Kan? Jiwa-jiwa kebinatangan dan juga jiwa-jiwa yang suka kepada duniawi. Jadi ada sembilan sifat besar. Nafsu lawamah ini kita tengok ada tak pada kita. Kalau ada, kita kena proses. Yang pertama sekali, aluman, iaitu menyesal. Nafsu lawamah ni seorang yang sentiasa mudah menyesal. Menyesal sebab apa? Sebab dia buat dosa, dia menyesal. Buat dosa, dia menyesal. Jadi sifat dia, dia memang orang yang selalu menyesal. Maknanya mudah tercebur dalam keburukan. Tapi dia baik sikit lah daripada amarah langsung tak menyesal. Kalau amarah ni tak menyesal. Kalau yang lawamah ni mungkin dah dekat dia hubud dunia. Tapi bila dia teringat, dia pun menyesal. Yang kedua, al-hawa ataupun mengikuti kesenangan. Ini dari sudut seksual. Dia sonok, dia suka dengan hubungan lelaki perempuan. Hubungan lelaki perempuan. Jadi dia melihat itu sebagai satu yang besar pada dia. Yang ketiga, al-makru, makar, iaitu menipu. Dia suka buat perancangan jahat. Ini maknanya dia okey, dia nak baiki, tapi ada masa dia masih lagi suka buat benda yang menipu, yang merancang benda yang tak baik. Kemudian al-ghibah, mengunjing. Mengunjing ni apa? Mengumpat. Dia suka mengumpat. Mengumpat, lepas mengumpat, dia bisa, Allah Akbar, aku mengumpat lagi, macam tu kan. Al-ghibah. Riba ni dia mengumpat. Jadi kalau kita mengumpat, suka mengumpat orang, suka cerita pasal orang ni, masih lagi ada lawamah. Masih lagi lawamah. Kemudian yang kelima, ar-riya. Riya ni apa? Suka menunjuk-nunjuk. Dia mencari nilai manusia. Dia beramal, dia cari orang tengok dia, orang suka. Depan orang, dia beramal, dia semayang dia, khusyuk sungguh. Belakang-belakang, seorang-seorang dalam bilik ke, seorang-seorang tak ada orang, dia semayang lebih kurang aja. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Semayang juga kan, tapi semayang lebih kurang. Ini riak. Riak. Kemudian dia suka menganiaya orang zalim. Dia suka zalim. Dia rasa tak apa, menganiaya orang tak apa, zalim. Ini sifat-sifat lawamah. Sifat-sifat lawamah. Kemudian al-ghaflah, iaitu dia mudah lalai, lupa pada Allah. Lupa ke Allah, lupa nak zikir, lupa nak solat, melupa dan sebagainya. Yang ke-8, kazib. Al-kazib itu bohong. Yang ke-9, ujub, iaitu dia
berbangga-bangga dengan amalnya. Jadi ada 9 yang besar. 9 yang besar. Jadi kita tengok hari ni, kalau ada benda-benda yang macam itu, maka kita kena, kita tahulah label kita pakai lawamah je. Kalau ada lagi hak ni. Kalau ada yang ni, kita label lawamah lagi. Yang pertama, menyesal. Maknanya kita ni, taubat, buat lagi dosa. Taubat, buat balik. Maknanya menyesal tu, macam kita lawamah lagi tu. Kemudian, mengikut kesenangan. Suka kepada hubungan laki perempuan. Dia menipu, mengumpat, kan, riak, kan, zalim, lupa kepada Allah, mudah lalai, ghaflah, bohong dan ujub. Okay. Jadi untuk kita memahami keadaan ini, maka kita kena mengalahkan nafsu-nafsu tadi, ciri-ciri tadi itu dengan kita melawan hawa nafsu. Yang pertama sekali, 7 sifat yang di atas, amarah. Kemudian tambah lagi dengan sifat-sifat 9 yang di lawamah tadi, iaitu sifat-sifat ditambah dengan yang negatif, sifat-sifat kecenderungan kepada hawa nafsu, kecenderungan kepada seks, zina dan sebagainya. Bila kita melawan tadi, boleh lawan tadi sifat tadi tu, maka akan terkikislah menjadi satu hati kita yang bertambah bersih. Ini nombor 2 ni, lawamah. Jadi lawamah ni kita nak kena tahulah kan. Ini antara sebab kenapa orang yang duduk dalam tarbiyah dia tak dapat ilham. Allah tak bagi petunjuk kat dia. Jadi kita ni buat amal, buat keputusan salah aja. Istikharah buat 10 kali. Tapi tak dapat jawapan yang betul. Buat tak jawapan salah. Kenapa? Sebab lawamah. Amarah memang tak ada petunjuk lah. Lawamah. Baik. Yang ketiga adalah jiwa ataupun jiwa yang mulhimah. Allah firman dalam Quran, wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi nafsu mulhimah ini apa dia? Iaitu jiwa yang diberikan ilham dan bimbingan. Ini peringkat ketiga ni dah mula ada sentuhan cahaya bimbingan daripada Allah. Allah SWT memberikan ilham kepada mereka yang berusaha tadi, bagaimana yang Allah gambarkan, dan jiwa dan penyempurnaannya. Allah akan menyempurnakan jiwa tadi, maka diilhamkan kepada jiwa itu, wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah akan ilhamkan fujur, yang ini fujur, dan takwa, yang ini takwa. Jadi orang yang ada mulhimah ni, maka pada masa itu kalau dia istiharah, jadi istiharah dia. Kalau orang yang tidak mulhimah lagi, maka dia istiharah, dapatlah petunjuk, tapi dia kena dapat bimbingan lagi. Kena tanya dengan orang yang soleh-soleh ni. Ustaz, saya solat dah, saya dapat gambaran macam ini. Kan? Macam mana Ustaz? Ustaz mengata, pergilah solat balik, solat lagi. Tak dapat lagi tu, solat lagi. Buat solat lagi. Puasa, buat ni, buat solat lagi. Tujuan puasa tu nak tinggalkan nafsu yang jahat tu. Jadi masa kita nak buat istiharah contohnya, kan, sifat 7 campur 9 tadi tu, 7 dan 9 yang bolak-balik seperti itu, kita kena jaga jangan buat. Jadi bila kita istiharah tu betul-betul mulhimah. Maknanya jiwa yang akan diilhamkan. Jadi kalau kita masih lagi dalam keadaan taraddud, menyesal, kejap buat, tak buat, ataupun kita masih lagi mengamalkan sifat-sifat nafsu amarah tadi, tak boleh nak kontrol, maka pada masa itu Allah tak bagi ilham. Kita istikharah, keluarlah istikharah, mimpinya mungkin mimpi yang korup, bukan dari Allah, datang dari syaitan. Itu kita bimbang. Jadi sebab tu kadang-kadang kita punya decision pun kadang macam betul, tak betul. Kenapa? Masa kita nak buat istikharah tu, kita tak jaga nafsu kita. Kita dah okey dah sikit lah, alhamdulillah kan. Jadi jangan buat 7 sifat pertama tadi, 9 sifat kedua tadi, tengok betul-betul. Kalau ada, kita proses. Sebab tu antara kaedah kaifiat kita nak buat istikharah ni, kita kena puasa. Tujuan puasa bukan tak makan, tak minum. Tapi tujuan puasa nak bersihkan nafsu tadi tu. Kita tengok balik.
Barulah bila kita istikharah, insya-Allah Allah akan ilhamkan yang terbaik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ulama-ulama tafsir kita apa? Kan? Fujur, taqwa. Ilham, fujur, taqwa. Tapi bagi orang yang mulhimah, maksud fujur dan taqwa ni, Allah akan tunjukkan mana yang tak baik, mana yang baik. Kita nak buat istikharah, nampak. Allah bagi nampak. Sebab tu sebahagian orang bila dia istikharah, sekali buat je, dapat. Sebahagian orang tak dapat. Tak ada ustaz, tak ada. Saya dah 10 kali buat, tak ada apa-apa. Tak apalah, buat lagi. Tak apa, buat lagi. Maknanya buat lagi tu bukan sembahyang, tapi proses hati kita, diri kita, supaya kita boleh bersihkan jiwa kita tu, sehingga sifat-sifat yang besar tadi tu, yang merosakkan tadi, dapat kita kikis perlahan-perlahan. Jadi kadang-kadang tak sampai lagi, tapi bila kita buat tu, Allah bagi, alhamdulillah, dapatlah juga. Jadi jiwa mulhimah ini ialah jiwa di mana Allah ilhamkan kepada mereka. Baik, bermula dengan jiwa yang mulhimah inilah, maka sifat-sifatnya lah sifat yang baik. Sifat yang baik. Kita tengok apa, ada 7 sifat yang baik. Dan sifat ini dah ada pada orang ni. InsyaAllah kita tengok sifat ni ada tak. Kalau ada kat kita, alhamdulillah. Dan kemudian kita nak teruskan proses supaya kita boleh meningkatkan lagi diri kita. Macam itu. Baik, yang pertama sekali, dia seorang yang syahwat, iaitu dia seorang yang dermawan. Dia seorang yang dermawan. Mudah derma. Mudah tolong orang. Mudah infak. Mudah. Jadi ini nafsu mulhimah. Maknanya kemampuan dia untuk menderma tu, infak tu, tolong orang, sedekah tadi, itu maknanya ada sifat mulhimah dah situ. Jadi siapa yang ada, alhamdulillah lah kan. Kita rasa Allah pilih kita, alhamdulillah, kita syukur ke Allah. Yang kedua, qanaah. Apa maksud qanaah ni? Qanaah ni maknanya dia rasa serba cukup, tak apalah. Allah bagi A, dapat A, kita syukur. Allah bagi B, dapat B, kita syukur kan. Qanaah ni dia tak komplain lah. Secara umum tak komplain ke Allah. Ya Allah, kenapalah aku dah usaha kuat ni, dan duit aku masih begini, tak untung-untung. Aku dah buat macam-macam, tak untung-untung. Ya Allah, macam mana ni? Dia rasa, dia komplain banyak lah. Dia komplain banyak. Dia rasa tak puas hati je. Jadi qanaah ni hati yang puas dengan apa yang Allah bagi. Bukanlah maknanya tak payah berusaha. Berusaha, kanlah berusaha. Berjaya tak berjaya tu Allah bagi, Allah izin. Dia dah qanaah. Jadi kalau ada qanaah, sifat qanaah tu, alhamdulillah. Itu tanda kita dah ada mulhimah dah. Cuma nak kena teruskan supaya dia boleh meningkat lagi. Kemudian at-taubah. Mulhimah ni orang yang suka bertaubah. Bukan bertaubah semestinya dia buat dosa. Jadi buat dosa ni kan, buat dosa menyesal. Buat dosa menyesal tu sifat lawamah. Lawamah ni orang mencela diri dia tadi. Tapi at-taubah ni sebenarnya, yang sebenarnya dia tak buat dosa pun dia bertaubat. Ataupun tiba-tiba teringat dosa dulu. Dosa masa dia dulu tu, masa dia muda-muda, masa dia remaja kan. Ingat-ingat, Allah dulu aku pernah buat ni, astagfirullah, astagfirullah. Dia bertaubat, dia semayang 2 rakaat. Dia semayang 2 rakaat. Jadi at-taubah. Orang yang mulhimah ni, dia sentiasa istighfar. Dia sentiasa, contoh mulhimah. Contoh. Katakan kita nak buat satu usaha. Kita nak buat satu kerja. Susah. Tak dapat. Tak jadi-jadi. Maka kita istighfar. Kenapa? Sebab dia yakin. Allah tak bagi tadi, mesti ada kekurangan dia, kelemahan dia, dosa dia. Maka dia istighfar. Ini nafsu mulhimah. Maknanya dia sensitif. Dia sensitif dengan sesuatu tadi. Dia tengok diri dia. Oh, lemahnya aku. Kemudian, seterusnya ialah at-tawaduk. Tawaduk ni mulhimah. Rendah diri. Kita jangan rasa diri kita tinggi pada orang. Rendah diri, at-tawaduk. Kemudian yang kelima, sabr. Sabar. Sabar ni panjang juga nak cerita kan. Jadi sabar. Sabar ni maknanya dia boleh istiqamah. Kalau semayang tu boleh istiqamah. Kalau baca Quran tu boleh istiqamah. Kalau amalan dia boleh istiqamah. Tu antara sabar. Jadi kalau kita dah boleh istiqamah tu, alhamdulillah, tu tanda sabar. Ataupun kita tak buat jahat, kita boleh istiqamah tak buat jahat, kita sabar daripada buat jahat. Itu tanda mulhimah dah ada dah. Dah ada. Itu ciri-ciri orang yang akan diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang keenam ialah seseorang yang boleh mempertahankan dirinya daripada maksiat dan sebagainya, iaitu sifat dia sifat tahmal dipanggil, iaitu dia boleh mempertahankanlah diri dia daripada kelemahan. Dia orang ajak dia buat apa pun dia boleh dia kebal sikitlah, kebal. Dia boleh mengelakkan ni. Sebab apa dia mengelakkan? Sebab Allah dah bagikan dia fujur dan takwa tadi. Allah dah tunjukkan dia, ini tak elok ni. Ini tak elok ni kan. Ini elok ni. Dia boleh mampu mempertahankan diri dia daripada kerosakan. Dan yang ketujuh ialah Al-Hilm, dia lemah lembut. Dia seorang lemah lembut. Lemah lembut ni bukan maknanya dia orang yang lembut macam maknyah tu kan. Lemah lembut ni maknanya hatinya lemah lembut kan, mudah memaafkan, mudah tersentuh untuk nak perbaiki diri dia. Al-Hilm. Jadi jiwa mulhimah ini jika kita fokus dengan zikir, dengan amal, dengan mujahadah tadi, semua sifat yang disebut tadi akan mengembang, meningkat, dan akhirnya kita akan mempunyai akhlak karimah, jiwa yang menjadi matang. Jiwa yang matang, akhlak yang tinggi. Jadi jiwa nombor 3 ni mukaddimah kepada Al-Mahdiyin. Jadi mulhimah ni lah merupakan mukaddimah kepada tentera-tentera Imam Mahdi. Mukaddimah. Jadi kalau jiwa kita tak sampai mulhimah, kita jangan cakap saya ni nak ikut Imam Mahdi. Susah gitu. Kecualilah orang yang Allah berikan kepada dia kekuatan, alhamdulillah, Allah pilih dia, Allah islahkan dia dalam masa yang dekat. Jadi di kalangan manusia itu ada juga orang yang Allah pilih. Dia mungkin banyak benda kelemahan, banyak benda kerosakan. Mungkin dia banyak benda-benda yang kekurangan dia. Tetapi Allah dah pilih dia. Maka Allah izin, sebelum Mahdi datang, dia dah jadi, dia dapat islah. Diislahkan oleh Allah. Macam Mahdi yang akan diislahkan menjadi pemimpin. Jadi dia diislahkan. Jadi ada orang yang dapat macam itu juga. Tapi kita ni janganlah fikir macam tu. Kita kena proses diri kita. InsyaAllah. Jadi kita kena proses. Sebab kita duduk dalam tarbiyah, sebab kita proses diri kita, maka Allah akan bagi islah tadi. Jadi lepas daripada Al-Mulhimah ni, sampailah kepada nafsu-nafsu yang seterusnya, itulah Al-Mahdiyin. Jadi Al-Amarah bisu dan Lawamah tadi, ini merupakan proses yang kita kena lalu. Lalu yang ni. Lepas tu dia mula ada kebaikan. Daripada mulhilmah itu, Allah akan pilih. Allah akan islah menjadi mutmainnah. Dan kemudian Allah akan islah menjadi lain-lain. Radiyah, mardiyah, dan sebagainya. Jadi kita lihat, nafsu-nafsu yang ada ni, yang buruk tu yang dua yang awal tadi. Yang dua awal ni lah yang kita nak lepas. Yang kita nak proses, nak mujahadah, nak bersungguh-sungguh. Lepas tu, bila hilang yang 1 dan 2 tadi, insya-Allah kita akan stable. Yang lawamah tak stable, kejap buat lagi, kejap tak buat lagi. Kita masih sayang dengan dosa, lawamah ni. Masih sayang dengan dosa. Masih sayang dengan dunia lagi. Jadi lawamah ni masih tak stable. Tapi bila dah sampai ilham, mulhimah, jiwa kita dah stable tadi, insya-Allah di situlah pengembangan sifat-sifat akhlakul karim, akhlak yang mulia yang akan Allah beri kepada kita, dan seterusnya sampailah ke peringkat Allah akan memberikan kepada kita kekuatan untuk tajdid, melakukan tajdid di akhir zaman. Jadi itulah insya-Allah malam ni sampai mulhimah je lah kot. At least pun kita dapat capai mulhimah tu. Tengok balik kita buat muhasabah supaya jangan sampai kita duduk di lawamah ataupun di amarah bisu. Amarah bisu lagi jauh lah. Jadi adakah kita tak boleh buat dosa ataupun tidak berdosa? Berdosa. Tetapi apabila sampai ke mulhimah, Allah dah bagi satu petunjuk pada kita. Maknanya nak buat dosa tu, Allah dah bagi petunjuk dah. Apa aku nak buat ni? Belum buat lagi dah kita dah undur lah. Allah bagi petunjuk. Tapi bila Allah bagi petunjuk, kita buat juga, jatuh kepada lawamah. Lepas tu menyesal lah. Mula-mula dah dapat petunjuk dah. Mungkin sebahagian kita dah ada kan. Nak buat tu, ni tak betul ni. Tapi buat jugalah. Tak apalah, sikit je ni. Buat. Jadilah lawamah. Dah sampai mulhimah dah. Turun ke lawamah pula. Kenapa? Kita buat. Menyesal. Lepas tu menyesal aku buat.
Jadi kita sendiri jatuhkan diri kita, tak ada orang lain. Kita sendiri jatuhkan diri kita. Allah dah sampai kita mulhimah. Sebenarnya kalau kita tengok ciri-ciri apa ni nafsu-nafsu yang lain tu, mungkin kita dah ada dah sampai ke mardiyah pun mungkin dah ada. Tapi oleh kerana kadang-kadang kita mengikut arus, kita terikut ke sebagainya. Tapi selalunya dari sudut mulhimah ni, atas daripada mulhimah ni mutmainnah, mutmainnah. Mutmainnah, ni jiwa-jiwa mukarrabun. InsyaAllah kita akan bincang nanti. Kita akan bincang nanti. Jadi insyaAllah, jadi maknanya kita tengoklah. Kadang-kadang kita ni masih lagi berbolak-balik. Kejap buat, kejap tak buat, kejap dosa, kejap tak dosa. Sebab apa? Kita masih sayang dengan dosa. Sayang dengan dosa ni lawamah. Lawamah. Kalau buat dosa, tak ingat lain-lain, main buat dosa, dah seronok dengan dosa. Seronok dengan dosa. Tak boleh tinggal. Ketagih dengan dosa tu amarah. Jadi kita tahulah label kita. Kalau kita, tak boleh aku nak naikkan sikit lagi. Sampailah mulhimah. Mulhimah ni, kita tak suka dosa lah. Maknanya nak buat dosa tu, Allah tunjuk, tak betul ni. Hati kita rasa takut, rasa gelisah, terus tak buat. Terus tak buat. Bila tak buat tu, maknanya Allah dah masukkan kita dalam kategori mulhimah tu, dah ada panduan. Tapi kita kena mujahadah, bersungguh-sungguh lawan. Ini peperangan ni, peperangan kita dengan diri kita. Orang lain tak boleh tolong. Orang lain tak boleh tolong. Kita sendiri. Sebab kalau kita tak tolong diri kita, maka di situlah kita dengan Allah. Kita dengan Allah. Allah akan hukum kita lah. Sebab tu kita nak sebut sini, bahagian nafsu ni maksud nafsu ni diri kita sendiri. Boleh dengar ceramah, boleh datang program, boleh pergi tamrin, boleh pergi katibah, boleh pergi apa-apalah kita kata bangun malam, tetapi kalau kita tak proses hati kita betul-betul, dia akan patah balik, rendah. Sebab tu kita perlukan siapa? Antaranya yang pertama kita perlukan murabbi. Yang kedua kita perlukan manhaj tarbiyah yang komplit, yang sahih. Yang ketiga kita perlukan bi'ah salihah, bi'ah tarbawiyah. Maksudnya suasana yang boleh melindungi. Apa suasana ni? Antaranya sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat yang soleh. Kita nak buat jahat pun segan. Itu pun salah satu daripada fujur dan taqwa tadi. Nak buat, nanti Kang, apa ya tak buat. Jadi itu sebenarnya salah satu. Allah bagi petunjuk melalui sahabat. Sahabat jadi petunjuk kat kita. Sebab tu kita kena ada sahabat yang soleh, yang solehah. Bersama-sama. Itu bi'ah antara suasana yang mendidik. Begitu juga kita kena ada suasana tarbawiyah yang boleh menyentuh hati kita. Kena ada program, kena ada suasana baca Quran ramai-ramai, baca Quran seorang-seorang. Jadi semua perkara itu adalah merupakan bi'ah yang kita kena bentuk. Begitu juga kena ada usaha, kena ada dakwah. Kita kena buat dakwah juga. Walaupun kita rasa kita kurang, kena buat juga. Sebab apa? Bila kita lakukan tu, dia akan memberi pertolongan kepada peningkatan diri kita. Itu semua asbab-asbab yang Allah SWT jadikan untuk menolong kita. Sebenarnya begitulah. InsyaAllah kita bulan Syaban sekarang. InsyaAllah kita akan masuk Ramadan. Jadi kita minta lah mudah-mudahan bulan Syaban ini Allah berkati pada kita. Kita dapat memperbaiki diri kita. Sampai bulan Ramadan, mudah-mudahan kita dapat meningkatkan daripada nafsu amarah kepada nafsu lawamah, kepada nafsu mulhimah. Dan insyaAllah mudah-mudahan Ramadan mendapat mutmainnah. Nanti kita akan sambunglah mutmainnah dan sebagainya insyaAllah. Jadi kita kena faham sifat-sifat tadi dan kita tengok itu sebagai indikator. Indikator peningkatan diri kita. Hak ni orang lain tak boleh tolong. Suami pun tak boleh tolong, isteri pun tak boleh tolong, ayah tak boleh tolong ke anak, mak pun tak boleh tolong ke anak. Tak boleh. Anak diri kita kena tengok. Sebab ni nafsu kita masing-masing. Ini yang kata dosa ke apa kepada diri kita sendiri. InsyaAllah. Baik, kita buka pada ni kalau ada apa soalan. Ada apa-apa nak tambah ke? InsyaAllah. Kita ada sahabat kat sini. Saya bahaskan. Assalamualaikum. Berkaitan dengan hubud dunia tu. Hubud dunia. Tadi dia mention pasal duit. Dia mention kita terlalu cintakan duit kan. Ya. Tapi itulah kita terbeban dengan hutang orang ke bank semua tu. Tapi kita risau kita tak dapat nak langsaikan hutang tu kerana mungkin kerja dan tak ada pendapatan. Ya. Adakah kita tergolong dalam golongan hubud dunia? Okey. Baik. Baik. Hubud dunia ni
Adakah kita tergolong dalam hubub dunia sekiranya kita ada hutang dan sebagainya, kemudian kita tak ada kerja dan sebagainya, nak bayar hutang. Kita pun risau dengan hutang. Baik. Risau dengan hutang bukan hubub dunia. Sebab risau dengan hutang ni adalah tuntutan. Allah suruh kita bayar. Kalau kita risau tak boleh nak bayar hutang, kan? Takut dunia kita hilang, tu maknanya hubub dunia lah. Tapi kalau kita risau, hutang tak boleh bayar, nanti Allah tak marah kat kita, murka kat kita, sebab itu adalah merupakan salah satu dari dosa, kan? Itu dia tidak hubub dunia. Jadi maka kita pun kena usahalah selesaikan hutang tu. Kita kena kerja ke, kena buat apa. Tapi dalam rangka nak menyelesaikan hutang, dalam rangka supaya kita dapat redha Allah. Bukan dalam rangka takut dunia hilang daripada kita. Sekarang ni kan zaman riba menguasai. Jadi kalau kita hutang rumah, kalau kita tak bayar rumah kena rampas, betul? Rumah. Jadi sebenarnya sepatutnya bukan macam tu. Tapi oleh kerana kat situ kita merisau, nanti tak boleh duduk kat rumah, contohnya kan. Baik, jadi maknanya yang risau tu, risau sebenarnya sekiranya kita tak boleh bayar hutang sehingga menyebabkan dan Allah murka kita. Itu yang risau tadi. Jadi hati kita risau sebab Allah murka. Bukan hati risau sebab hilang dunia. Gitu. Jadi kalau maknanya kita usaha tadi pun dalam rangka nak penuhi tuntutan Allah. Jadi yang katakan hubub dunia ni, apabila hati kita ni risau pada dunia tu yang hilang. Bukan risau pada Allah yang murka. Ataupun risau pada dunia yang kita nak cari tak dapat, berbanding dengan risau pada akhirat yang kita mungkin terlepas. Jadi itu contohlah. Jadi hubub dunia ni hati yang sayang pada dunia, takut kehilangan dia. Jadi kalau hutang ni bukan dunia ni, hutang ni dah tanggungjawab lah. Tapi maknanya kalau kita berhutang pun sebab, kadang-kadang orang ni hutang sebab nak enjoy apa kan. Kalau dulu masa belajar dulu, belajar kalau belajar kat luar negara ni, masa belajar lagi dia dah bagi kredit card. Ada kredit card. Saya dulu masa belajar lagi datang aja. Kan? Dia offer kredit card. Platinum pun ada. Platinum, gold. Kan? Jadi budak-budak Melayu ni terkenal masa peringkat awal dulu. Ada berapa orang dah, 7 orang, berapa orang, 10 orang gitu. Di UK. Dia orang guna kredit card tu, guna, kemudian dia tipu. Dia adalah guna komputer, dia tipu. Dia macam ni lah. Tapi guna hutang jadi juta-juta. 10 orang, berapa orang? Tak silap 10, lebih kurang 10 orang lah. Lebih. Ni 10 orang ni antara orang budak-budak pandai lah. Malaysia yang pandai. Bagian komputer, bagian akaun sebagainya, dia orang boleh tipu. Tapi Allah Azim kena tangkap. Kena tangkap masuk penjara UK masa tu. Kan? Kena tangkap. Jadi oleh kerana dia orang ni pandai sangat, maka Tuan Mahathir masa tu PM, kan, pergi ke UK, jamin dia orang ni. Lepaskan dia orang, bayar ganti rugi juta. Bayar ganti rugi tu. Kemudian bila syarat dia satu, saya jumpa dengan salah seorang daripada orangnya lah. Dah jadi datuk lah. Ni. Jadi dia yang cerita. Dia kata, datang jumpa, Malaysia boleh bantu kamu, tapi kamu kena buat sungguh-sungguh, bantu balik negara. Jadi aset negara. Sebab dia orang semua intelligent. Dia pun cerdik lah, bukan intelligent spy tu. Cerdik. Jadi dia orang jadi, setiap seorang ada gelar T1, T2, T3, T4. Balik Malaysia, dia kena kerja sebab dia memang cerdik. Dan memang cerdik-cerdik pun. Jadi Tuan Mahathir ni tahu dia orang punya kes, dia orang diselamatkan. Tapi nak cerita sini, dia tipu lah. Kredit card. Kredit card dapat free, boleh buat. Lepas tu, adalah buat cara lah macam mana tak. Tak lepas lah, dah lama. Lepas tu Allah izin, kena tangkap. Cerita. Jadi maknanya, hubub dunia ni, maknanya hati kita ni penuh dengan ketakutan. Kan? Sama ada sayang sangat pada dunia, ataupun kan kita kata, berusaha kepada dunia tadi, nak dunia saja, ataupun takut kehilangan dunia. Jadi kalau kita hubungkan dengan akhirat, insyaAllah. Jadi kita usaha tu pun usaha yang maksimum je lah kan. InsyaAllah. Wallahu'alam. Hari lahir Khairuddin Khalil. 3 Syakban. Alhamdulillah. Moga mendapat umur yang barakah. Khairuddin Khalil minta doa. Hari lahir saya hari ni 3 Syakban. Sahabat Khairuddin. InsyaAllah. Doa dia mudah-mudahan dapat husnul khatimah. Dan mendapatkan barakah dalam sisa-sisa hidup.
yang ada insya-Allah. Ada apa-apa lain lagi? Ada tambahan lagi? Alhamdulillah. Okey kan? Aiman, ada apa tanya? Oh, ada. Ada tanya apa-apa? Saya tengok sini kok ada orang tanya kan? Ada tak? Tak ada lah. Okey. Orang saya semua datang. Ni semua ulang kaji je kan? Tak ada apa. Okey, tak ada insya-Allah. So kalau tak ada insya-Allah mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita barakah. Jadi malam ni sebenarnya kita nak menilai hati kita, jiwa kita. Jadi kalaulah hati kita masih ada lagi sifat-sifat amarah tu, tak apa, memang kita ada kelemahan. Jadi kita baiki je, itu je. Bukanlah maknanya bila ada sifat amarah ni, alah kita dah tak ada peluang lah, apa tak ada, bukan. Kita nak muhasabah, tak ada orang yang tak ada dosa. Tak ada orang yang tak ada kelemahan. Semua orang ada dosa, ada kelemahan. Cuma kita lah yang ada pada hari ni tengok balik muhasabah. Sebab seorang yang nak meningkatkan diri dia, insya-Allah dialah seorang yang akan sentiasa baiki diri dia. Kita semua orang ada kelemahan. Semua orang ada kesalahan. Kalau tak ada kesalahan tu, itu nabi-nabi je, nabi-nabi je. Rasul yang maksum, yang mana Allah SWT pelihara mereka. Jadi walau bagaimanapun insya-Allah bagi kita jangan pula sedih. Tadi saya sebut, kalau kita ada nafsu amarah apa semua, tak boleh nak bersama dengan Al-Mahdiin. Bukan maknanya tak boleh. Kan? Maknanya di sini ialah kita kena usaha lebih sikit. Boleh. Sebab di kalangan kita ni, insya-Allah ada di kalangan kita ni yang apa? Yang Allah dah pilih, yang Allah dah terpilih dah. Kalau terpilih ni maknanya Allah akan lorongkan juga kita. Kita tak nak pun, dia lorong, dia tarik kita. Dia tarik kita. Jadi sebagian kita macam tu, tak nak pun kena tarik kan. Sebagian kita memang lihat lah kan, tapi sebagian kita dah tarik. Dan kemudian ada sebagian kita juga yang akan Allah proses, Allah islah, Allah perbaikinya. Mungkin dalam masa yang dekat, sekejap aja Allah dah bagi kekuatan terus berubah. Bila kita jumpa rahsia-rahsia tertentu dalam tarbiyah ni, Allah buka cahaya tadi. Allah buka cahaya. Jadi insya-Allah di sini yang kita nak tengok rahsia-rahsia dalam tarbiyah ni. Kita nak kena tengok balik kan. Apa yang Nabi sebut semua kan. Kita tengok tu, Allah bagi satu rahsia. Sebelum ni baca macam biasa. Contoh satu hadis kan. Satu hadis tu kita baca, macam biasa je, tak ada apa. Tapi satu ketika tu kita baca, kita dapat pengertian yang lain. Dapat perasaan yang lain. Malahan perasaan tu menyebabkan kita rasa, lain. Jadi sehingga kan kita nak semayang, makin rasa khusyuk. Nak buat sesuatu, makin ikhlas. Dengan sebab cahaya Allah bagi. Jadi benda tu dia datang. Kalau kita perasan dalam hidup kita, ada masa kita semangat. Ada masa kita rasa kuat. Jadi sebenarnya Allah buka cahaya tu. Ada benda yang Allah bagi pada masa tu. Tapi mungkin kita tak sabar. Mungkinlah kita tak sabar atau kita tak cukup mujahadah. Kita terjerumus dengan nafsu kita balik. Kita terjerumus dengan dosa balik. Turun balik. Jadi masa kan Allah buka lagi. Naik balik. Naik pula macam itu. Tapi maknanya adalah rahsia-rahsia tertentu yang bila Allah sentuh hati kita tu, masa tu kita akan tersentak, masa tu kita dah ubah dah. Semayang terus. Puasa kan, tanpa ada kita kata halangan-halangan. Dah halangan jadi kecil lah. Nak bangun malam, senang bangun malam. Nak Quran, senang je. Tak payah nak suruh-suruh. Buka terus. Baca terus. Malahan kalau tak baca, tak buat benda tu, jadi kita akan jadi resah. Ada masa Allah akan buka. Tapi kita kena tengok kan. Bila masa Allah buka tu, masa tu kita kena grab, kena buat, kena ikut. Itulah peluang kita. InsyaAllah, orang yang Allah pilih, insyaAllah kita doakanlah. Mudah-mudahan kita termasuklah dalam golongan yang Allah pilih tadi. InsyaAllah akan ada cahaya-cahaya yang datang. Akhirnya insyaAllah kita akan bersama dengan Al-Mahdiin. Dan insyaAllah bersama dengan Imamul Mahdi. Tak kira lah dia datang tahun ni ke, tahun depan ke, tahun akan datang ke. Bila dia bersama, kita nampak dengan basirah kita. Mudah-mudahan masa tu kita bersama mereka insyaAllah. Aku li qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. InsyaAllah kita tangguh. Kita baca doa Rabbitah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala muhabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik
واسق اللهم رابطتها وعد مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمت على شات في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك اللهم إنا نسألك لسانا رطيبا بذكرك وقلبا مفهوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وحب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلينا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته